Sebab tu kita kata dalam apa tajuk ni, kalau kita perhatikan balik, Imam Ahmad bin Hanbal ni satu tokoh yang kalau anda kata orang tu cuba rosakkan, sebenarnya dia sudah cuba rosakkan apa tahu? Semua sekali yang atas. Once you can say to Imam Ahmad, kenapa tak cakap pada Imam Bukhari? Kenapa tak cakap Imam Muslim? Pasal dia orang lagi bawah daripada Imam Ahmad. Yang ini daripada atas. Kan? Jadi kalau ni kata kau nak burukkan Imam Ahmad, awak boleh burukkan Imam Bukhari, burukkan Imam Muslim, burukkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah. Ini sebenarnya tanpa disedari oleh orang awam, kan? Orang-orang macam ni patut dijauhi. Kalau kita dengar dia start kritik kan. Cara kritik tadi pula bukan kritik, saya berhak untuk mengkritik. Awak siapa? Awak tak lebih besar daripada Imam Syafi'i yang berikan credential yang tertinggi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bila diam seorang alim kerana berpura-pura, sedangkan manusia tahu. Ni benda ni boleh aplikasi pada semua yang ada kat dalam masyarakat kita sekarang. Betul. Yang tahu kebenaran tapi diam, takut kena tarik tauliah ke, takut nanti orang tak panggil berceramah ke. Dan benda ni macam ni, kita kata benda ni akan menyebabkan masalah sebab awak diam sedangkan manusia tak tahu. So Imam Ahmad kata bila akan nyata kebenaran? Itulah yang tuntutan dia. Awak tak boleh kata Imam Ahmad ekstrim kerana perbuatan tadi. Dia bukan pukul orang tu. Dia tak terima benda berkenaan pasal kau alim. Kenapa kau cakap juga? Bagi dia patutnya seorang yang alim tadi berkeras di atas kebenaran. Itu ijtihad dia. In a world full of noise, one voice stands above the rest. The voice of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. His timeless words now grace our billboard in Malaysia, reminding us of the timeless guidance that leads us through difficulties in life. Be part of a broader cause to spread the message of Islam. Subscribe to our newsletter at alkhadam.com/NMC Billboard and support the journey of new Muslims today. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat kembali kepada rancangan podcast kita yang lagi satu, iaitu Unplugging Today's Issue, di mana kita mengulas isu-isu terkini daripada perspektif Islam. Bersama saya seperti biasa ialah Brother Kiki, iaitu co-host saya. Assalamualaikum Brother Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga seperti biasa Ustaz Adli Muhammad Saad selaku pengarah Hal Ehwal Islam di Al-Khadim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz makin sihat ya, insyaAllah. Alhamdulillah. So saya nak minta, kalau bagi tahu Ustaz seorang-seorang ni, dia kadang-kadang tak dengar. Jadi saya nak minta sesiapa yang menonton bila terjumpa Ustaz, tolong tanyakan kesihatan Ustaz, jangan bagi dia minum benda manis. Jangan. Saya bagi tahu, saya nak minta tolong lah. Sebab saya bagi tahu Ustaz, kadang-kadang depan dengan dia saya tak bagilah. Dekat luar saya tak tahu. Jadi insyaAllah tolong sekali nah. Tapi bukan kata macam kita nak honor ustaz kita, kalau macam gila ada permintaan apa kita kena bagi. Tak juga, sebenarnya saya tak bagi minta yang pun. baik. Bagi saya peribadi saya tak minta. Kalau dia kata orang bagi saya makan lah. Jadi jangan bagi yang manis. Please jangan bagi yang manis. Macam reality lah. Macam Helmi bagi air teh hijau, minum je. Sebab orang bagi kan. Bagi minum lah. Betul. Agak nak menolak tu payah sikit. Betul lah. Sebab orang bagi kan. Kadang-kadang dia orang dah bancur, kita macam tak minum sekian, tak minum je lah. Betul. Bajuh lah yang lagi satu untuk Ustaz Ali. Ilmu tu lagi penting untuk kita dapat. InsyaAllah. Kita pun memang suka minum air manis kan. Betul. Nak tolak pun macam tolak air tangan. Kadang-kadang saya memang sokong ni PMX nak bagi naik gula ni. Kempen yang nak anti gula ni kan baru-baru ni daripada PMX. Alhamdulillah baguslah. InsyaAllah. Benda tu secara peribadi lah, saya tengok satu rencana dulu, Fed Up. FEDUP kan, yang dia tunjukkan berkenaan macam mereka syarikat, diorang cuba untuk limitkan penggunaan gula dalam makanan dan sebagainya, tapi gagal. Betul. Kesian, saya tengok cerita tu memang kesian. Sebab benda tu Obama tantangan, semua dah setuju, tapi oleh kerana kartel gula di Amerika Syarikat yang menguasai Dewan Senat, macam lobi Israel lah, dia menyebabkan diorang tak berjaya buat apa-apa. Dekat sekolah, actually dah ada limitation. FDA dah ada limitation berapa gula, tapi oleh kerana diorang dah tanam jagung banyak sangat, too much. So kalau tak gunakan jagung tu kepada corn syrup untuk jual, dia tak boleh pakai untuk benda lain.
Sebab too much, kita dah produce banyak sangat. Takkan orang nak makan jagung. Betul. Jadi diorang tukar kepada gula dan diorang impose kepada penggunaan gula tadi tu kepada macam Coca-Cola sebagainya kan. Corn syrup dia pakai. Banyak guna corn syrup. Jadi benda tu yang kita kata macam diorang cuba lawan tapi tak lepas. Tak lepas. Itu saya tengok lama dah benda tu. Tapi yelah, mungkin kita alhamdulillah di Malaysia ni kita atau kartel gula berapa kuat. Dia kena tengok kartel ni kuat ke tidak. Kalau kuat, menteri gagal. Betul. Menteri kita akan gagal. Kalau dia kata cuba nak buat benda yang kalau kartel tu kuat sangat. So, kita banyak kartel-kartel kan. Kartel telur lah, kartel apa? Ayam lah, kartel daging lah. Semua ada kartel. Allahuakbar. Alhamdulillah. Sorry lah, ni perkongsian sikit. Alhamdulillah Ustaz, memang patut. Kita share kan kesedaran. Alhamdulillah. Okey, untuk episod kali ini kita masuk kepada ada perbincangan yang dikemukakan tentang imam-imam muktabar. Dan salah satunya ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okey, tanpa masuk dalam dengan lebih terperinci lagi, kita nak mengambil peluang ini untuk mengenal Imam Ahmad. Okey, tahu sejarah dia, biografi dia, dan apakah kejayaan dan juga apa benda tu struggle yang dihadapi. Okey. Sebab saya rasa macam nampak masyarakat terutamanya di Malaysia ni kan, macam kita sangat mengagungkan mazhab Syafi'i sebagai our pillar ataupun macam pegangan yang kita harus pegang. Tapi mereka seakan-akan seperti merendahkan mazhab-mazhab lain juga, imam-imam yang lain juga. So saya rasa macam kita patut beri kesedaran bahawa imam-imam mazhab lain pun sebenarnya adalah imam yang sangat berkaliber lah, sangat. Dia ada sebab kenapa mereka adalah imam-imam yang dikira muktabar dalam Islam. So saya rasa macam ini patut kita highlight juga supaya orang patut lebih more knowledgeable on this issue. Sebab Islam ni bukan hanya terikat kepada mazhab Syafi'i saja, tapi dia adalah satu agama yang banyak perbahasan, banyak yang luas lah. Betul. Setiap mazhab ada sumbangan tersendiri. Betul. Alhamdulillah. Jadi kita masuk ke topik pertama kita, iaitu mengenal Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okey, saya serahkan kepada Ustaz untuk bermula. Okey, dari kelahirannya sehinggalah wafatnya beliau lah. Okey. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia lahir pada 164 Hijrah di Baghdad, dan lahir dengan keadaan yatim. Sebenarnya kalau ikutkan pada kisah hidup dia, dan bahkan Imam Bukhari sendiri, bahkan Imam Syafi'i sendiri, bahkan Imam Malik bin Anas sendiri, bahkan Ibn Taymiyah rahimahullah. Kan, kalau kita tengok sebenarnya para imam-imam ni tadi kan, kita perhatikan mereka ni adalah hasil didikan ibu tanpa bapa. Diorang adalah anak yatim. Kita baca kisah hidup diorang, semua ni membesar tanpa bapa. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat, Wallahu alam, kan mungkin yang dia ada bapa ni bukan tak elok. Sebab dia sendiri kan anak dia, Imam bin Hanbal, anak dia Abdullah. Dan memang kita kata terkenal juga sebagai ulama selepas tu. Tapi lah kedudukan diri dia sendiri, para ulama tadi, Imam Syafi'i contohnya, Imam Malik, diorang semua ni adalah ulama-ulama yang dibina ataupun diproduce oleh ibu, bukan tanpa bapa. Mak yang jaga, bapa tak ada. Memang diorang dijadikan ulama tu. Sebab tu kata wanita ni kilang ulama. Kalau betul kita kata dijaga oleh seorang wanita, anak-anak tu boleh jadi ulama. Boleh menjadi seorang yang membuat perubahan kepada masyarakat dan sebagainya lah. Kerana itu asas yang kita kena faham. So Imam Ahmad bin Hanbal dia lahir di Baghdad, membesar di Baghdad, dan dia mula mempelajari ataupun mula terlibat dengan ilmu bermula pada umur 15 tahun. Start 15 tahun tu dia start dah belajar dengan ulama-ulama hadis di Baghdad sendiri. Kemudian pada umur dia 22 tahun dia start merantau sampai ke Hijaz, pergi Kufah, kan. Umur dia 34 tahun, dia actually dah 22, kemudian 27
ataupun 30 lebih 32 dia start pergi ke Yaman, duduk di Sana'a, belajar dengan ulama di Sana'a, pergi ke Hijaz, pergi ke kawasan di belakang daripada sungai. Sebut ni bila kawasan belah atas, macam apa negara yang ada tan belakang tu, dia pergi ke sana. Dia pergi, dia rehlah dia, perjalanan dia menuntut ilmu hadis ni sangat luas. Bukan tempoh yang sekejap dan bertahun-tahun. Dan apa, dari segi geniusnya memang kita kata benda ni adalah satu benda Allah Ta'ala anugerahkan semua para ulama yang Allah Ta'ala jadikan penjaga bagi agama ni. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, sama macam Imam Syafi'i, macam Imam Malik, Ibn Taymiyah rahimahullah. Mereka ni semua ni adalah ulama yang genius. Genius tu sebab memang kita kata hafalan mereka sangat orang kata luar biasa. Saya ingat macam Dr. Kamilin, Dr. Ahmad Kamil bin Jamilin, dia ada karang satu buku, dia kata apa, ulama hadis apa makhluk asing. dia tajuk buku tu makhluk asing. Sebab makhluk asing tu pasal dia orang punya hafalan tu tak boleh kita nak compare dengan orang zaman kita. Dan benda ni alhamdulillah macam di Saudi Arabia sampai sekarang masih wujud manusia macam ni. Ada seorang budak nama Jihad. Kalau ada satu video yang budak tu macam actually macam autism sikit. Dia punya hafalan tentang hadis tu, dia bukan setakat per 10 volume, more than 30 out of 50 volumes of books inside kepala dia. Macam kita kata Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, Tabrani, semua ada dalam kepala dia. So benda ni memang didikan yang dahsyat lah. Memang kita kata benda ni kalau dia kata berdasar kepada latihan memang boleh. Tapi kalau kata kita tak latih, kita tengok anak kita tengok Didi and Friend, itulah jadi cerita. Apa lagu kan? Lagu-lagu lah. Itu masalah. Jadi macam Imam bin Hanbal, dia start rehla mencari hadis dan sebagainya, sampailah umur dia dalam awal 30-an. Dekat situ dia mula start memberikan fatwa dan sebagainya, diberikan kedudukan untuk berfatwa, mengajarkan di Baghdad. Dan kemudian adalah berlaku dia masuk penjara sebagainya. Kemudian dia mati tahun 241 Hijrah. Tapi yang kita nak fahamkan, dia kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal ni macam Imam Syafi'i kata. Dia kata aku tinggalkan Baghdad. Dan dia kata aku tinggalkan Baghdad dan tak ada orang di Baghdad lebih warak, lebih takwa, lebih faqih. Lebih warak, lebih takwa, lebih faqih. Aku tinggalkan Baghdad, tak ada siapa lebih dalam 3 perkara tadi berbanding Ahmad bin Hanbal. Ini pujian Imam Syafi'i sendiri. Pasal Imam Syafi'i tinggalkan di akhir tahun 190 lebih, dia tinggalkan Baghdad, dia pergi ke Mesir. And time ni Baghdad is still the jewel of Ya, Islam. memang betul. Masih lagi. Kan? Masih lagi. Pasal kita kata ketika zaman berkenaan, actually ujian dan dugaan yang kena pada Imam Ahmad pun bin Hanbal pun berkait dengan masalah kenapa apabila Baghdad ni menjadi tempat peradaban dan ilmu untuk masyarakat. Punca dari situ pun sebenarnya ada kaitan dengan dugaan yang dia kena lah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dari segi realiti dia imam ahli sunnah. Dia adalah salah seorang, macam Imam Syafi'i kata, tak ada lebih warak. Aku tinggalkan Baghdad, tak ada lebih warak, tak ada lebih lebih takwa, tak ada lebih faqih berbanding Ahmad bin Hanbal. Tapi Ustaz, betul tak di sini dinyatakan dalam biografi beliau, Imam Ahmad ialah seorang manusia yang paling hafal hadis Rasulullah SAW beserta sanadnya sebanyak 1 juta. Dia actually kalau ikutkan pada yang itu yang sahih. Yang tak sahih 2 juta. Dia sebenarnya dia alf. The word is alf. 1000 sejuta lah. Kalau alf 2 juta. 2000 1000. Okey, jadi memang dia kata dia hafal. Memang kita kata kalau ikutkan pada masalah periwayatan, kalau kita gabungkan balik, orang bahas kan macam mana boleh juta. Sedangkan kita kumpulkan dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, kan dalam Musnad Ahmad sini pun sebenarnya dalam puluhan ribu je. Tapi macam mana buat juta tadi? Juta tu datang bila satu hadis ada 3-4 sanad daripada orang berbeza. Kan? Laluan yang berbeza atau lafaz yang hampir sama. Jadi dia dalam perbandingan berkenaan dengan hadis tadi, dia boleh bandingkan hadis ni daripada berapa orang sebagainya. Itu perbezaan yang kita kata yang berlaku. Kalau ikutkan kepada masalah hadis tadi, macam lebih daripada puluhan ribu tu tak. Kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis yang ada, memang tak lari daripada puluhan ribu je, tak sampai pun juta.
Tapi bila kita kata sanad dia ataupun perbezaan lafaz dia yang dipilih untuk masuk dalam buku dia apa ditinggalkan dalam buku dia, memanglah dia akan jadi macam tu lah. Sampai kita kata dalam lafaz Bukhari pun macam tu juga. Dengan lafaz yang berulang dengan sekian dia akan jadi banyak. Tapi bila kita check balik dalam lingkungan apa ribu, berapa ribu je. Okey, jadi benda tersebut kalau ikutkan kepada maksud hafalan, yes. Dia hafal. Memang betul. Berdasar pada jumlah sanad. Satu hadis mungkin 5-6 sanad ataupun satu hadis ada banyak lafaz. Dan berbeza, mana dikira setiap tu sebagai satu hadis yang berlainan, yes. Memang akan jadilah jumlah tadi banyak. Dan benda tersebut sebutan tadi adalah kerana hafalan dia. Memang Imam Ahmad bin Hanbal ni kalau ikut bandingan dengan Ishaq bin Rahawayh sebagainya, para ulama memang anggap dia lebih hafal banding orang lain. Bahkan dibandingkan dengan Sufyan Al-Thawri pun, diorang bandingkan, diorang kata dia lagi banyak. Itu sebenarnya perbandingan oleh para ulama yang sezaman dengan dia, bahkan yang pernah jumpa orang sebelum dia. Pernah jumpa Abdullah bin Barak, pernah jumpa Sufyan Al-Thawri. Sebab Sufyan Al-Thawri dia mati 110 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 164. Jadi ada orang yang pernah jumpa Sufyan Al-Thawri, tengok Imam Ahmad bin Hanbal pun dikata dah Imam Ahmad bin Hanbal ni lebih kuat hafalan banding orang yang sebelumnya. To that extent. Itu kita kata dari segi hafalan lah. Tapi kalau kita kata apa yang Imam Syafi'i cakap tentang dia berkenaan dengan tajuk warak, takwa dan fiqh tu, kefahaman tadi, kita pun tak ada kita panggil satu satu pujian yang better than that. Kalau tidak, Imam Syafi'i juga ada kata, apabila aku melihat orang di kalangan ahli hadis, maka seperti aku melihat sahabat daripada Nabi SAW. Alaihi salatu wassalam. Itu Imam Syafi'i sendiri punya pujian kepada ahli hadis. Yang kita tahu pada antara yang dijumpa adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Ustaz, setahu kita Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i juga. Yang tu common knowledge, kebanyakan kita tahulah. Okay. Tapi Imam Ahmad dah hafal banyak hadis. Apa lagi yang dia boleh pelajari daripada Imam Syafi'i? Pada Imam Syafi'i rahimahullah, apa benda bila Imam Syafi'i dikatakan mujaddid? Dia dalam masalah perbahasan berkenaan dengan bila hadis tu bertembung. Bila nak digabungkan pengertian hadis A dengan B. Kalau kita nak faham hadis ni, yang kata macam ni, yang kata macam ni. Pasal zaman dahulu, memang timbulnya ahli hadis kadang-kadang separuh tu, dia ambil dengan guru ni, ini je. Dia tak kisah guru lain. So, jadi kalau kata hadis yang dia hafal, ini je. Dia tak berbincang pun macam nak gabungkan di antara apa yang dia baca dengan apa yang kawan tu hafal. Jadi benda tersebut sebenarnya Imam Syafi'i, dia adalah, ini kita kata bila ada orang kata Imam Syafi'i tak reti nak faham dalil sampai perlu kepada ahli falsafah untuk terangkan agama ni, gila lah. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah, dia lah yang pertama meletakkan kaedah dalam penggabungan di antara nas. Sebab Imam Syafi'i bila orang jumpa, dia akan kata qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Sebab dia macam menggabungkan, dia dua sekolah bila kita pergi ke Hijaz, tempat mana Mekah, Madinah, kawasan tersebut adalah kawasan di mana ramai para sahabat. Jadi hadis-hadis banyak. Bila pergi ke Iraq, hadis kurang. So banyak bila kurang hadis tadi, diorang terpaksa fikir dengan pendapat mereka sendiri, macam mana nak faham kalau jadi macam ni. Yang tak ada dalam hadis ni. Ataupun jadi ni tak ada di sini. Macam nak faham situasi yang berbeza. So jadi Imam Syafi'i digabungkan dua sekolah tadi. Yang kita sekolah mazhab ahli hadis dengan mazhab ahli ra'i digabungkan. Jadi diorang bila Imam Syafi'i, jadi ini yang benda yang Imam Ahmad bin Hanbal sendiri puji tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam penggabungan di antara pemahaman. Adapun Imam Syafi'i sendiri, dia cakap pada Imam Ahmad dan siapa yang terlibat dengan hadis, tunjukkan kepada aku hadis-hadis yang sahih. Mana dia cakap, minta tunjuk aku hadis yang sahih. Supaya aku boleh pergi kepadanya. Maksudnya Imam Syafi'i, dia respect, dia ada parti punya, atau dia ada part yang macam Ahmad punya kedudukan sebagai ulama yang mengetahui hadis sahih atau tidak. Walaupun Imam Syafi'i sendiri dengan kedudukan dia sebagai ulama, tapi dia punya speciality dia adalah penggabungan di antara nas tadi. Pemahaman tersebut. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal pula, dia punya itu adalah hafalan dia. Jadi dia itu yang dia bila kata belajarnya Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i adalah bab pemahaman tersebut. Bila Ustaz sebut ra'i tadi, apa maksud ra'i? Ra'i tu dia ada pendapat, pasal opinion. Macam bila kita kata bila orang-orang di Iraq dulu dalil tak cukup, diorang terpaksa pakai logik ataupun cuba fikir macam mana kalau jadi macam ni. Kalau jadi macam ni macam mana? Kalau jadi macam ni macam mana?
Itu dia orang akan guna. Kalau anda kata apa kita panggil apa, dia orang tak jumpa dalil tadi tak cukup untuk mereka. Is that considered ijma'? No, it's not different. ijma'. It's not ijma'. Not ijma'. yeah. Okay, ar-ra'i ni maksud dia opinion. Opinion. Kalau opinion tadi macam kes para sahabat Nabi punya pendapat bergabung, itu ijma'. Adapun yang ini bukan ijma'. It's about how to understand the dalil if ada consequences berlaku. So diorang akan cuba fikir dengan logik mereka atau perbahasan mereka lebih bergantung dengan pendapat than the dalil. Why? Bukan kerana mereka tak suka dalil, tapi mereka tak ada dalil. Jadi hadis tak sampai pada mereka. Sebab para sahabat Nabi tak ramai di Iraq. Berbeza dengan di Syam atau di Mekah, Madinah, dia orang ramai. Betul. So whenever para sahabat ramai di situ, so opinion mereka ni akan jadi dia kata ahli hadis. Cuma kita kena faham dalam bab penggabungan dalil tadi kan, bila kita lihat Nabi sendiri SAW, Nabi SAW sendiri bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, nadarallahu mur'an, SWT bahagikan seorang yang sami'a minna syai'a, dengar dari kami satu perkara, fawa'aha, dia simpan, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'a, dia sampaikan balik sebiji macam dia dengar. Kenapa Nabi puji orang macam ni? Nabi doakan untuk dia syurga. Kerana Nabi kata farubba sami'in hamil fiqhin laisa bifaqih. Kerana banyak orang yang membawa kefahaman dia tak faham. Dia bukan faqih. Wa rubba hamil fiqhin, dan barangkali banyak orang yang bawa kefahaman tadi ila man huwa afqah minhu, kepada orang lebih faham banding diri dia. You understand this, tapi bila bawa pada orang second one, you understand better than him. So jadi sebab tu dia orang punya words hadis tadi, dia orang carefully, kalau boleh jangan lari daripada original text. Sebab nak pastikan bahawa benda ni sebiji macam datang dari Nabi SAW. Alaihi salatu wassalam. Itu bezalah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya jasa kita kata dalam masalah tadi sebagai sebagai pelopor dalam masalah penghafalan hadis. Sebab siapa-siapa datang lepas dia macam Imam Bukhari, anak murid Imam Ahmad. Betul. Kalau kita sebut Imam Tirmidzi, anak murid Imam Bukhari. Imam Muslim, anak murid Bukhari. Jadi kalau ni kata siapa nak kenal Bukhari, tengok guru dia. Imam Ahmad bin Hanbal. So basically kalau kita tengok kat situ, dia seorang yang kita panggil apa, kedudukan sedemikian. Memang mempunyai kedudukan yang paling utama dalam masalah pelopor dalam penghimpunan hadis. Jadi Ustaz, dalam penjelajahan Imam Ahmad untuk menimba ilmu ni kan, berapa lama sehingga dia kembali ke Baghdad pula? Kalau ikutkan daripada umur dia ciri kita kata dia keluar 22 tahun. 22 tahun dia keluar menuntut ilmu hadis ni, pergi pusing Hijaz, pusing banyak kawasan. Actually sampai 196 dia lahir dia tahun 196 baru dia berhenti reside dekat Baghdad. 196. 196. Pasal dia kalau dia kata dia keluar tu daripada tahun 32 tahun macam tu lah. Ya betul. 32. Dia memang actually dia circling around. Umur 32 tahun tu dia sahih 164. Baik 164 32 tolak 15 lagi. Okey, tolak 15 tolak 12 lagi lah. tolak 22. Tak tolak 22. 34 tolak 22. 34 tolak 12 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Dia circling around, duduk kat Yaman for certain period, duduk kat sekian certain period, pergi dekat Tihamah certain period. So actually dia bukan duduk diam-diam dekat Baghdad je. Dia sentiasa bergerak. Tapi dalam 12 tahun ya Ustaz, the amount of information. Okey, itu beza dia adalah memang para ulama ni genius. Okey, itu satu benda kita Allah nak jadikan dia genius. Yeah. Kita sebenarnya bila sama sekarang ni, kadang-kadang bila kita hadapi masalah dalam urusan jabatan agama Islam dan sebagainya, benda ni saya pernah sebut berkali-kali, bila berlaku pada kita urusan susah, maka jangan salahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Sebab bila anak kita pandai, kita hantar jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. Yang kita budak-budak bijak ni hantar sana. Tapi masalahnya yang menjaga agama kita dapat pada orang, kebetulan zaman saya lah, zaman saya besar dulu, sekolah agama tempat buang orang-orang yang tak pandai. Saya bukanlah orang tersebut. sebab saya dapat SRP saya 12 aggregate. Saya tak pandai, tak bodoh lah. Okay. Zaman tu 12 aggregate, 12 aggregate boleh masuk MRSM. Zaman saya belajar dulu. Jadi kalau dia kata ikutkan mana
tak teruk lah. Dengan main ayam dan sebagainya kan. Macam-macam benda saya buat. Okey, kira cerita dia, kalau dia kata, zaman tu saya ingat memang orang akan hantar anak belajar agama bila tak lulus akademik. Tak lulus matematik, tak lulus sekian baru masuk agama. Sedangkan problem dia dalam belajar agama tadi perlu kepada orang yang bijak. Sebab belajar bahasa Arab sendiri pun nak kena banyak dia punya peraturan dan sebagainya yang kalau awak tak faham, macam mana awak nak baca kitab tadi? Actually all the reference in Arabic, you don't understand Arab, and secondly you actually nak discuss. Berapa ramai kita tengok zaman sekarang ni kan, orang-orang terlibat dengan ni baca kitab Arab tak boleh. Tapi dia nak jaga agama. Kitab Arab tak boleh baca. So dia tentang mana dia duduk. Bagi saya pelik lah, kepelikan kat situ. Tapi benda ni lah, kita kata para ulama yang Allah nak jadikan menjaga agama ni memang genius. Imam Syafi'i baca benda sekali terus ingat. So bila Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dengan hafalan dia yang kuat, dia datang di test orang di ketika dia sampai ke Iraq. Sampai ke orang test dia dengan setiap 10 orang bangun, 10 orang tu bawa, setiap seorang bawa 10 hadis dengan sanad. Actually dia terbalik-terbalikkan. Macam hadis saya yang pertama, sanad yang hadis pertama ni adalah untuk hadis kedua dia. Hadis kedua dia tu sanad orang ke sana. Dia pusing-pusing kan 10%, 100 hadis. Imam Bukhari betulkan balik semua sekali. Diorang mungkin boleh diorang macam nak trick lah kot Imam Bukhari terlupa kan. Terlupa. Dia bayangkan. So dia actually dia punya hafalan sangat kuat. So basically para ulama yang kita panggil penjaga agama yang tak nak wujudkan mereka ni jaga agama. Memang mereka ni adalah sebenarnya genius. Sebab tu tak pelik macam Imam Ahmad bin Hanbal dan semua imam-imam yang sezaman dengan beliau atau sebelum beliau. Actually memang diorang ni adalah orang yang Allah telah pilih untuk menjaga agama. Sebab tu mereka mempunyai keupayaan yang sangat tinggi dalam menjaga agama sebab mereka memang bijak. Adapun zaman kita sekarang ni, minta maaf cakap lah kan, pasal realiti dia agak beza. Sebab kita punya requirement masalah untuk memegang jawatan tadi kadang tak perlu kepada requirement tadi. Kan? Tak hafal Quran pun tak apa. Tak hafal hadis pun tak apa. Kadang tak tahu bahasa Arab pun tak apa. Itu pelik jugalah bagi saya, pelik. Tapi benda ni kita kata memang Allah Ta'ala jadikan. Memang mereka ini dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjaga agama. Sebab tu kita lihat di sekeliling beliau, semua sekeliling beliau adalah orang-orang yang beliau sendiri dan siapa sekeliling beliau, di kalangan ulama-ulama hadis, semua mereka adalah penjaga bagi agama. Dan Ustaz, saya nak tanya kan, apabila lepas mendapat semua ilmu ni, lepas pergi merantau dan balik ke Baghdad kan, apakah posisi yang diambil oleh Imam Ahmad dan juga bagaimana cara kehidupan dia, even though sebagai satu orang tahu dia seorang yang imam yang muktabar yang bijak lah, and bagaimanakah cara hidup beliau? Tak, actually dia Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita ikutkan kepada macam Imam Syafi'i kata warak. Waraknya beliau ni sampaikan diberikan duit berdinar-dinar, berpuluhan dinar. Pada zaman kenaan 1 dinar 4.25 gram emas. Bayangkan berdinar-dinar diberikan, di reject. Dalam keadaan dia tak ada. Dia bukan kalau kita orang bagi alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah rezeki lah. Dia tak. Dia bukan seorang. Bahkan pernah sekali guru dia Abdul Razak bin Hammam kan di Isana'a. Kan dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia tarik Imam Ahmad bin Hanbal kena kata putus bekalan belanja. Dia bagi duit. Dia kata ni aku bagi engkau. Imam Ahmad kata kalau aku boleh terima dari engkau, dari orang lain, aku terima dari engkau. Tapi aku tak terima. Dia tolak. Dia reject. Diberikan duit kepada dia reject. Kenapa Ustaz? Ini masalah. Wallahu a'lam. Kadang-kadang mungkin yelah benda ni mungkin dia kadang-kadang zaman kita lah terhutang budi tergadai bodi. Tak nak hutang budi. Jadi dia mungkin Allah kat situ. Teguhnya pendirian. Ya, sangat dia. Macam kadang pernah sekali guru dia dia solat bersama dengan Abdul Razak bin Hammam, lalu tiba-tiba dia baca sasul. Lepas tu bila tanya kenapa, punya 3 hari dia tak makan. Ish. Kita ngadu lah kan, betul lapar kan. Tapi ni warak dia, sifat dia yang ada pada diri dia. Dia tidak bergantung, walaupun macam dia sendiri kan, kalau kita ikut dan kisah hidup dia ada kedai
Di Baghdad tu memang ada keluarga dia punya kedai. Dia sewakan kepada orang dan sebagainya. Okay, dia makan duit dengan duit tersebut lah. Adakah dia dari keluarga yang berada, Ustaz? Nak kata berada tak berada sangat. Biasalah. Biasa. Tapi kita nak fahamkan dia bukanlah seorang yang kita panggil apa suka bergantung dengan wang ihsan orang lain. Itu perangai atau sikap dia. Yang kita kata zaman sekarang ni sangat payah kita nak jumpa orang yang menolak akan pemberian. Betul. Kerana apa? Kerana tak apalah, tak ada. Kita alhamdulillah, terima kasih kan. Betul. Itu beza. Jadi Muhammad bin Hanbal macam masalah apa fatwa. Dia actually waktu Muhammad bin Hanbal berada di Baghdad. Okey, kita kena faham bahawa zaman tu ketika tu anak murid kepada Abu Hanifah. Nama dia Qadi Abu Yusuf. Di Baghdad tu sendiri ataupun di Iraq. Memang wujudnya di Iraq secara umumnya memang wujud anak-anak murid kepada Abu Hanifah rahimahullah yang terkenal lah, contoh macam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani, Zufur. Ini terkenal lah anak murid dia. So Imam Ahmad bin Hanbal dia membesar dalam keadaan ketika mana hampir-hampir Qadi Abu Yusuf tu menjelang umur kematian dia lah. Tak lama lepas dia Imam Ahmad bin Hanbal mula terlibat dengan ilmu, Qadi Abu Yusuf meninggal. So zaman tu memang kita panggil di Iraq tu memang budaya ilmu tu sendiri adalah besar. And time tu under which caliphate ya, Ustaz? Ketika tu memang Khalifah Abbasiyah lah. Abbasiyah. Abbasiyah. And okay, ni pula kita masuk pula lah dengan dia boleh campur sikit lah dengan last podcast kita kan. Yeah. So seperti yang kita cakap, time Khalifat Abbasiyah ni, yang fahaman yang terkenal ialah fahaman Mu'tazilah. Betul, Ustaz. So macam mana dia survive dalam keadaan macam tu, Ustaz? Dia macam ni, pasal dia mula asalnya bapa kepada khalifah ketika itu, Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun. Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni dia anak pada Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid terkenal sebagai sebagai khalifah yang sangat kita panggil beri keprihatinan pada Islam. Dia pernah Imam Syafi'i pernah jumpa dia. Hampir-hampir Imam Syafi'i nak kena hukum dengan dia, tapi Imam Syafi'i berjaya buat penjelasan. Dia suka Imam Syafi'i rahimahullah. So bapa dia Harun Ar-Rasyid terkenal sebagai sebagai khalifah Abbasiyah yang sangat prihatin terhadap agama. Okay, anak dia ni Ma'mun ni dia belajar dengan salah seorang dia panggil Abu Hudzail Al-Allaf, antara guru anak murid dia ni yang sebenarnya antara ketua Mu'tazilah. So bila anak-anak raja, ni masalah anak raja betul. Ni bila belajar Oxford ke kan, jadi dia macam itulah. Sama macam kita, kalau zaman kita sekarang ni betul. Kalau anak raja pergi ke Oxford, jadi bila balik jadi sultan ke, jadi raja ke, jadi agung dan sebagainya, kadang-kadang fahaman situlah. Kadang-kadang ada sikit terkesan. Mungkin dia boleh baiki, mungkin dengan keadaan berbeza akan bertukar, wallahu alam. Tapi bila tidak pengajian dia atau pembelajaran dia dalam bentuk yang kita panggil kepada arah agama, dan kadang-kadang ada efek lah, ada kesan. Kadang-kadang dari segi masalah liberal ke, pemikiran dan sebagainya, benda tu akan jadi. Kita tak boleh elak. So jadi macam tu juga lah bila Harun Ar-Rasyid, anak dia belajar dengan Abu Hudzail Al-Allaf tadi, yang antara dikatakan sebagai ketua atau kepala kepada golongan Mu'tazilah zaman berkenaan. So anak dia ni, Ma'mun ni, dia jadi khalifah, dia terus dah ada idea dia ketika tu lepas belajar guru dia ajar Quran tu dia kata makhluk. Jadi start situlah Imam Ahmad bin Hanbal ada masalah sebab struggle dia adalah kerana bila dia tak setuju untuk mengatakan kalimah tersebut. Betul. Dan khalifah ketika itu dah aplikasikan untuk semua orang kena cakap macam ni. Siapa blanket tak cakap, rule. Blanket rule. Semua orang kena cakap. Siapa tak cakap dia akan hukum. Dia macam ada kes baru-baru nak berlaku dekat negara ni sikit-sikit. Memang samalah. Memang sama. Kalau dia kata bila kalau kata mufti kita akan bercakap kata hanya aliran ini saja yang betul, yang tak betul, maka itu akan menjadi masalah lah pada masa akan datang. Walaupun kita secara peribadi apa-apa fahaman atau ajaran atau manhaj yang membiakkan ajaran sesat, contoh tarikat sesat ataupun amalan bid'ah ataupun kita panggil ketaksuban kepada guru dan sebagainya yang tak betul. Kita kata benda ni tak patut kita jadikan dia sebagai base bagi binaan negara kita. Pasal ini kita masalah bila soalan dia apa yang ditimbulkan sekarang.
Apa yang dibuat oleh, contoh macam katakanlah mufti dia kata semua tak betul kecuali kami je. Kecuali apa pegangan kami. Tengok soalan pegangan dia tu bawa ke mana? Adakah bawa kepada membaiki ataupun membetulkan masyarakat daripada fahaman salah, ataupun memang bawa orang untuk buat lagi teruk? Pasal kita kena tengok mana fahaman ajaran yang mengembang biakkan ajaran sesat. Itu soalan yang kita tanya. Kalau dia kata setakat dia kata apa, benda tersebut, words dia kata macam ni mungkinlah ada mujassimah lah, menjisimkan Tuhan lah. Ayat words tadi cakap tapi tak ada base. Yang sekarang ni kita ada base, memang berlaku dalam masyarakat kita pengembangan ajaran contoh tarikat sesat, amalan bid'ah, kepercayaan khurafat, basuh kereta untuk selamat dan sebagainya kan. Benda ni hanya muncul dengan ajaran-ajaran atau faham-fahaman yang kita kata kadang-kadang dah dipegang oleh masyarakat kita dengan tempoh yang lama. Betul. So kenapa nak kena promosikan macam tu? Jadi macam kes yang balik pada kes Imam Ahmad tadi, memang ketika tu Ma'mun kira khalifah ketika itu menggantikan bapa dia start perintahkan orang mesti cakap. Dia tak ada check and balance lah kan. Dia kan check and balance. Dia realiti macam ni. Pemerintah patut bersama-sama kebenaran. Betul. Dengan dalil. Bukan berdasar kepada opinion dia sendiri. Kalau dia kata dari masalah tadi, Khalifah Ma'mun, dia rasakan dia betul. By opinion lah. By opinion. Tapi by dalil tak ada. Sebab tu tajuk yang kenapa kita muncul struggle ataupun kita panggil apa? Mihnah dan tribulasi berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengangkat nama dia. Mengangkat nama dia sebagai seorang ulama yang tegas, yang tidak akan beranjak daripada apa yang daripada Quran dan Sunnah. Dan kita kata gelaran ahli sunnah ni, dekat situlah kita nampak kedudukan dia. Atas dasar dia mempertahankan akan akidah yang sebenar. Betul. Sebab bila dia kata tak nak cakap apa yang contoh Quran makhluk. Sebab dia kata bagi aku Quran, bagi aku sunnah, aku cakap. Dia cakap macam tu kan. Ayat tu. Pasal cerita dia pasal tak ada words di Quran atau sunnah yang mengajak kita untuk mengatakan sedemikian. Bukan dia tak nak cakap, tapi tak ada dalil. Tak ada dalil. Kalau ada dalil aku cakap, dia kata. Sebab bagi dia, bila benda tu cuba diimpose kepada kita untuk cakap sedemikian, dia bagi dalil lah. Pasal dia kata dalam Al-Quran Karim sendiri, Allah SWT sebut Quran itu walau dibaca oleh manusia, kalamullah. Betul. Contoh macam ayat ke-6 kita baca dulu kan. Surah Taubah ayat ke-6. Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Jika ada siapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau. Minta perlindungan, dia nak dibunuh, minta perlindungan, tolong selamatkan aku daripada orang bunuh aku. Fa'ajirhu, lindunglah dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia dapat dengar kalam Allah. Ambil peluang, lindung dia dan gunakan peluang tadi untuk bagi dia dengar kalam Allah. Soalan, kalam Allah tadi dia dengar Allah Ta'ala bercakap kat dia ke? Mesti dibacakan oleh orang-orang beriman kepada mereka, kepada orang yang kita lindungi tadi. Sampai mereka dengar kalam Allah, thumma ablighu ma'manah, dan sampaikanlah dia kepada tempat selamat dia. Itu sebab mereka adalah orang-orang yang tak mengetahui. So jadi Allah Ta'ala suruh kita lindung dan suruh dia sampai dengar kalam Allah. Soalan, siapa baca? Tak dibincangkan pun masalah makhluk ke tidak. Dan jadi bila benda ni timbul, perbahasan timbul, jadi Imam Ahmad bin Hanbal, ayat dia keluar ketika zaman Ma'mun ni adalah bagi aku kitab, bagi aku sunnah, aku cakap. Sampai kena torture sampai suruh. Itu tajuk dia punya extend lah. Dia punya daripada situ mendarat kepada khalifah berikutnya Mu'tasim. Kemudian daripada Mu'tasim Wathiq. Tapi Wathiq pengakhiran penamat dekat Wathiq. Yang mana kita kata benda tu, kita kata antara perkara yang berkaitan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sebenarnya yang menghentikan. Banyak orang delusional. Saya tak faham kenapa bila ada orang kata Asy'ariyah lah yang berjaya menghentikan fitnah Quran makhluk. Padahal Abu Hasan Al-Asy'ari lahir 260. Tang bila dia jadi pelopor dalam perkara ni. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal mati 241. Dan penghentian fitnah Quran makhluk ni berlaku pada zaman dia. Imam Ahmad bin Hanbal pada zaman khalifah yang ketiga tu, Wathiq, 3 khalifah bertukar. Khalifah ketiga tu yang bila mana dia kata suruh Imam bin Hanbal debat dengan Ahmad bin Abi Duat, mana daripada menteri ataupun mufti kerajaan ketika itu, Imam bin Hanbal
Kata dia tak layak untuk debat dengan aku. Lepas tu kawan tu kata debat juga. Bila debat juga Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku tanya kau soalan. Dia kata, tanya. Benda kau cakap ni, dia kata. Nabi tahu, sahabat tahu tak? Ahmad bin Abi Duat, dia cakap dengan jujur, tak tahu. So memang Nabi tak pernah ajar pun kata betul. Quran makhluk. Sahabat tak pernah ajar kata Quran makhluk. Jadi macam mana kau boleh ajak manusia bercakap pada benda Nabi tak tahu, sahabat tak tahu. Okey. Sorry. Rephrase the question. Ulang balik question. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun kata, okey, aku ada soalan kali kedua. Okey, sekali lagi. Dia nak jawab kali kedua lah. Okey. Adakah benda kau ajak ni Nabi tahu, sahabat tahu? So jadi dia kata tahu. Saya cakap tak tahu. Okay, ni dia nak selamatkan diri lah. ni kita kata tengok dengan siapa kita bercakap, tukar ayat. Ni macam kita kata hari tu lah kan. Bila bincangan tentang dialog Asy'ariyah. Begitulah cerita dia. Tukar ayat, bila kita tengok jawapan kita tak kena, tukar balik. Okay. So dia kata, lah tahu. So Imam Abi Hanbal tanya, pernah tak Nabi ajak? Kalau Nabi tahu, pernah tak Nabi ajak? Sahabat ajak kepada kata-kata korang ni? Tak ada. Pun tak ada. Ajakan tak pernah diajak. Jadi Imam Abi Hanbal kata, macam mana tak boleh luas pada korang untuk diam, benda mereka luas untuk diam. Mana Nabi tak cakap, sahabat tak cakap, kenapa kau tak boleh diam juga, tak cakap macam diorang tak cakap? Ketika tu Khalifah Wathiq, dia terkejut. Yang ketiga kan, dia kata Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Wathiq dia terkejut. Jadi dia kata betul, kenapa tak luas untuk engkau, itu untuk diam, apa luas untuk mereka diam? Kenapa tak luas untuk engkau diam, apa benda mereka diam? Dia macam terfikir dan lepas tu dia let go Imam Ahmad. Itu sebenarnya penghentian kepada perbahasan berkenaan. Mana raja tu, ketika tu, khalifah tu, dia ni. Dan kemudian datang adik dia lepas tu dikata panggil apa? Impose tentang masalah, minta maaf kepada Imam Hanbal, bagi duit sebagainya untuk tunjukkan rasa bersalah. Dia kata abang aku buat masalah ni, bapak aku buat masalah ni. Jadi aku minta maaf pada kau. Imam Hanbal dia tak terima jugalah. Tapi nak fahamkan, kita kata dari segi perkara ni yang berlaku ni, Imam bin Hanbal dia relax. Ayat dia simple je. Bagian Quran mereka ada, aku cakap. Dan kadang-kadang benda ni di kalangan geng-geng ahli kalam, dia tak terima. Dia kata kenapa tak bahas? Dia kata nak bahas apa? So benda daripada Allah Ta'ala tak ada, dari Nabi tak ada, kita nak bahas apa? So benda pelik. Jadi diorang kadang-kadang, macam saya katalah, overclaim. Kata kita lah berjaya menghentikan Quran makhluk. Saya akan ulang balik. Abu Hasan Asy'ari lahir tahun 260. Imam bin Hanbal pada ketika kematian beliau, fitnah tu telah pun tamat. Okay, fitnah yang berlaku, Mu'tazilah punya, penguasaan tadi dah tamat daripada kerajaan ketika itu. Timeline tak kena. Timeline tak kena ni. Tapi masalahnya kadang-kadang geng-geng ahli bid'ah ni, saya tak pelik sebab dia orang punya timeline semua tak betul. Yang kata Imam Bukhari dengan Abu Hasan Asy'ari, siapa dulu? Imam Abu Hasan Asy'ari dulu. Imam Bukhari lahir tahun bila, mati tahun bila, dia tak tahu. Dia tak tahu siapa lahir bila, siapa mati bila. Salah sekali dia boleh kata Imam Bukhari dengan Abu Hasan Asy'ari dulu. Saya macam pelik. Jadi realiti dia, benda ni memang kita kata satu keadaan yang Imam bin Hanbal dengan dia punya pegangan, dengan dia punya ketegasan, maka kekallah Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sampai sekarang kita pegang. Allahu Akbar. Mungkin ada orang tanya, katalah, dia kata macam Imam bin Hanbal ni dia dendam, kesumat kepada pemerintah. Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh kawan-kawan dia. Yang ada yang kata pada dia, doakan jelas. Sebab semua orang tahu doa dia makbul. Doa Imam Ahmad bin Hanbal, orang tahu dia makbul. Tapi adakah Ustaz, seperti macam mana Ustaz cakap lah, ada tak orang seperti Imam Ahmad ni yang warak kan, boleh berlaku buat buat barang, okay, ikut nafsu, and just to us to just simply riwayatkan hadis. Di sini sebab saya kata tadi, kalau Imam Syafi'i dah kata aku tinggalkan Baghdad,
dan tiada siapa lebih warak, lebih takwa, lebih faqih berbanding Ahmad bin Hanbal. Siapa yang datang selepas daripada ni? Lepas Imam Syafi'i dah berikan dia kredit. Imam Syafi'i letakkan pujian pada dia macam tu. Siapa-siapa cakap, semua sampah. Anybody say anything about Imam Ahmad bin Hanbal, tak jujur ke, ataupun berdendam ke, semua kita ada riwayat. Imam bin Hanbal bila diminta oleh kawan-kawan, dia kata, doakan je lah pada khalifah ni. Tahu dia kata apa? Dia kata khalifah yang ada ni keturunan Nabi. Sebab Bani Abbas. Bila sebut Abbasiyah, mana Bani Abbas bin Abdul Muttalib? Mana daripada keluarga Nabi. Jadi dia kata, aku tak nak doa ke, dia kata, ke atas mereka. Aku harap Allah Taala ampunkan mereka dan sebagainya. Dia cakap tu. Dia cakap macam tu. Dan dia harap, dia kata dia tak doakan ke atas khalifah-khalifah yang seksa dia supaya dapat syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Kalau kita lihat macam tu sendiri pun, kawan-kawan dia pergi sarankan dia untuk buat benda berkenaan. Tapi dia tak nak doakan. Kenapa? Tak nak doakan sebab dia kata, diorang ni keluarga Nabi. Sebab tu kalau dia kata, ada orang kata macam Syiah, tak sesayang macam ni Muhammad bin Hanbal sayang keluarga Nabi SAW. Dia boleh kata kalau nak doa, boleh doa. Betul. Actually, dia orang tahu. Bahasa saranan untuk suruh doa ni, kawan-kawan dia kata, doakan je lah. Kena seksa setiap hari, kena sebat setiap hari. There's no view kan, orang yang, exactly. Okay, dia di aliyah anaya. Doa dia orang tahu makbul, tapi dia tak pakai pun untuk buat demikian. Macam mana boleh ada orang kata dia dendam kesumat kepada kerajaan pada zaman berkenaan? Seriously, ini benda-benda yang kita claim yang too much. Dan Ustaz, patutkah kita petikaikan apakah hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad? Ada, sebab ada persoalan timbul. Okay, first thing first, Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Musnad Ahmad bin Hanbal tu, Al-Musnad, yang kalau sekarang ni dengan dia punya tambahan recheck yang dibuat oleh para ulama, mencecah 50 volume. Dia Imam Ahmad bin Hanbal, dia keistimewaan dia atau buku dia sebenarnya tajuk Musnad Ahmad tu, dia letakkan hadis-hadis tadi berdasar kepada nama sahabat. Musnad Abu Bakar, Musnad Omar, Musnad Osman, Ali. Mana hadis-hadis riwayat Abu Bakar, hadis-hadis riwayat Omar, Aisyah, Salman Farisi. Dia sebut, dia kumpulkan ikut nama sahabat. Sebab tu kalau siapa-siapa nak tengok berapa jumlah hadis yang ada bagi sahabat-sahabat tertentu, tengok dalam tu, akan nampak lah jumlah dia. That's the point pertama kita kena faham. Bila diletakkan macam tu, dia tak kata pun dalam masalah meriwayatkan hadis yang sahih. Bahkan dalam periwayatan tadi, dia dah letakkan nama perawi-perawi tersebut untuk lepas diri. Pasal memang kita kaedah para ulama dalam meriwayatkan hadis, bila kata man asnada faqad bari'a, barang siapa dah letakkan sanad, maka dia lepas diri. Maksudnya untuk orang yang membaca, tadi dia nampak ada nama siapa. Kau nampak dekat situ ada nama-nama orang yang tak dipercayai. Dia kaji dekat situ lah. Adakah tu sebab Imam Bukhari refine lagi daripada... Bukan, Imam Bukhari bukan refine tu. Bahasa Imam Bukhari dia ada guru sendiri. Selain Imam Ahmad bin Hanbal, guru dia ada guru yang lain. Baca Imam Bukhari sendiri, dia banyak. Dia kata, apa aku letak kitab aku hadis aku ni sahih. Ya, apa yang aku tak letak, ada lagi sahih yang banyak. Dia tak kata buku dia satu-satu yang sahih. Itu bahkan perletakan bab-bab dia tadi tu yang kita menjadikan sebab. Macam cara Imam Bukhari riwayatkan, dia letakkan kepada benda seharian kita, solat kita, puasa kita, sebagainya. So dia letakkan susunan kitab dia dalam bentuk macam tu. Sedangkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dia letak kepada dasar nama para sahabat. Compilation tu masing-masing. Compilation cara masing-masing. Tapi dalam masa sama, benda tu bukan masalah penentuan sahih atau dhaif lagi. Sebab dia sendiri tak letak syarat kata mesti sahih. Dalam karangan dia tadi, dia tak kata pun mesti sahih. Sebab tu dalam Musnad Ahmad memang ada hadis maudhu' dan sebagainya. Sebab perawi tu tadi kadang ada yang dikenali sebagai pembuat hadis sebagainya, fabricator memang ada dalam tu. Tapi benda tu bukan menjadikan satu tajuk untuk kita kata Imam Ahmad bin Hanbal sengaja menukar hadis-hadis yang tidak kena kerana memarah kepada Mu'tazilah. Ini tuduhan yang gila. Tapi Ustaz rasa macam tu tak? Macam orang ada stigma ni kan tentang hadis dhaif ni. Kita yang saya tahulah, alhamdulillah saya tahu yang tu hadis dhaif, so that kalau siapa-siapa yang bawa hadis tu saya tahu yang tu dhaif. Kita tahu hadis dhaif sebab nak
bezakan antara yang sahih dan dhaif, bukan nak ambil untuk diamalkan. Bukan. Kan? Memang. Ustaz? Tapi Itu kenapa ada itu stigma macam tu? itu tak bukan di sini. Satu pertama sekali macam kenapa itu waktu pengarangan kitab hadis tadi kita kena faham. Contoh macam Imam Tirmidzi ketika dia karang kitab dia tak syaratkan hadis sahih juga. Dia kata dia himpun Jami' Tirmidzi tu nak kumpulkan hadis atau dalil-dalil yang menjadi amalan masyarakat. Bila orang buat amalan macam ni, apa dalil dia? Ni macam ni buat macam ni, apa dalil dia? So digabungkan dalam kitab dia tentang amalan masyarakat. Yang masyarakat amalkan. Sebab tu dalam contoh macam hadis tentang solat hajat. Solat hajat dan Tirmidzi. Dia riwayatkan tapi dia kritik hadis tu. Dia sendiri kata hadis ni orang yang meriwayatkan tadi ni tak boleh pakai. At least anda menjadi jujur kepada diri anda Ya, sendiri. betul. And you don't leave any point out. Dia lebih detail lagi. So jadi bila kadang-kadang bila tajuk macam ni, dia ceritakan, dia cakap dah kitab dikarang ni yang orang ada masalah, Imam Tirmidzi ada. Soalan Imam Tirmidzi kata apa? Itu sebab tu kenapa refine ataupun kita panggil apa? Hukum ulama pada hadis tadi dengan perawi dia sebagainya kena diambil kira. Tapi untuk kita mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal tak jujur dan sebagainya tak boleh. So balik pada asal periwayatan tu dibuat bukan berdasar kepada contoh macam riwayatkanlah asalkan kita boleh bantai Mu'tazilah. Siapa cakap macam tu? Astagfirullah. Kalau yang kita tengok dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang kita kata puluhan ribu hadis tu, mana kat situ tajuk Mu'tazilah punya tajuk? apa ada Musnad Mu'tazilah ada? Tak ada kan? So jadi kadang-kadang ni kita kata tahu tak, ayat dia sampah. Sampah yang kita kata kadang-kadang timbul, tenggelam kan. Yang kita tak guna dalam masyarakat kita bila ada orang-orang yang cuba untuk claim more over. Kita sebut tadi, Imam Ahmad bin Hanbal kalau dia nak doa kan, khalifah, kalau dia nak jalan doa, gunakan doa dia, semua orang tahu doa dia makbul. Mana orang yang keliling dia boleh cakap doa je. Tapi dia kata tak nak. Dia cakap macam tu. Maksud dia tak pernah nak gunakan doa dia sendiri pun untuk buat macam tu. Apatah lagi nak kumpulkan hadis-hadis hanya semata-mata dengan nafsu yang dia ada. Pasal kita sekarang ni bila kita kena faham, define okey, apa beza golongan bila berkata khairul qurun qarni, the best generasi aku. Thumma alladhina yalunahum, orang lepas mereka. Thumma alladhina yalun, kemudian orang lepas mereka. Okey, apa pentingnya hadis ini difahami? Nabi kata sebaik-baik generasi aku, kemudian orang lepas mereka, Kenapa Nabi cakap ini? Dan apa signifikan tentang kita cakap, kita kena fahamkan supaya jangan sampai ada orang datang cuba merosakkan sumber agama. Sebab bila dia kata, hadis pun manusia. Boleh je diorang menipu. Ni kena faham. Sebab bila once diorang letakkan ayat tu serupa macam tu, di sini adalah datangnya untuk merosakkan agama. Kalau kita tengok Syiah, buat benda yang sama. Rosakkan generasi para sahabat untuk buang agama. Semua kumpulan Quraniyun dan sebagainya pun cuba rosakkan agama dengan cara yang sama. Dia akan cuba rosakkan generasi pertama tadi. Sedangkan Nabi kata sebab generasi ini, kemudian ini. Okay. Pada 3 generasi tadi sampai kepada imam-imam cerita sampai kepada 100, 200, 300. Okey. Zaman tersebut sampai zaman penulisan. Until the writing Okey. Zaman awal tu hafalan. Okay. Kumpulan ni adalah penjaga sebenar bagi agama. Sebab balik pada asal, kalau Quran yang awak hafal ni, awak baca ni, kalau bukan diorang yang riwayatkan, awak nak panggil Quran mana? Sebab kadang bila orang kata macam, sahabat Nabi pun ada nafsu juga. Diorang pun boleh jadi, entah ada menipu, entah berpakat, entah jadi Syiah pula. Dia kan burukkan macam juga golongan Khawarij. Dia kan burukkan sahabat Nabi dulu untuk cara buang agama tadi. Sebab tu kita jaga bila ada orang tu cuba menyerang kumpulan pertama awal umat Islam tadi. Sebab golongan ini Allah Ta'ala puji. First dengan ayat, contoh macam ayat 100 surah At-Taubah. Allah kata was-sabiqunal awwalun, dan orang mula-mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Muhajirin ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Follow mereka dengan baik. Radiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Waradu anhu, dan mereka redha terhadap Allah Ta'ala nanti. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga mengalir di bawah sungai-sungai. Khalina fiha abada, kerana mereka dalam Islam lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu kerja yang paling besar. Ini sebenarnya satu
satu pujian atau apa kita panggil garanti dari Allah Ta'ala tentang ikutan daripada mereka. Dan memang tak ada siapa lebih ikut sahabat banding tabi'in. Dan tak ada siapa lebih ikut para sahabat dan tabi'in banding tabi'in. Yang di situ duduknya Imam Syafi'i. Tapi kalau dia kata orang tu start accuse, kata entah diorang pun ada nafsu, diorang bukan maksum. Okay? Dekat sini ada masalah. Sebab awak akan mula buang agama. Awak tak ada. Awak bercakap pada golongan ketiga. Yang Nabi kata terbaik aku. Kemudian selepas mereka. Kalau awak boleh cakap kat sini, asal tak cakap kat sini? Kalau buruk kat sini, kenapa tak boleh buruk kat sini? So in the end, perbuatan orang macam ni, dia nak buang agama untuk ikut cara dia. Astagfirullah. Okay. Apa jaminan kedua? Yang lain daripada itu Allah Ta'ala berikan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Bercek balik. Ayat dia Allah Ta'ala nyatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ketahuilah tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathir min al-amri. Kalau Rasul ni ikut kamu pada banyak perkara. Nah, kalau Rasul duk patuh cakap kamu. La'anitum, kamu kan susah. Sebab sini ni nak fahamkan keadaan kondisi. Semua ajaran atau agama-agama yang dunia ni rosak bila pemimpin pertama hilang, datang pengganti kedua. Pengganti kedua datang hilang, dia makin datang dia akan makin rosak. Sebab everybody is following their own feeling, their own desire. Okay? Jadi bila Allah Ta'ala sebut, ketahuilah tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia Rasul ni ikut kamu pada banyak perkara, kamu akan susah. Okay. Masalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti para sahabat pada banyak perkara sebenarnya sangat sukar untuk tak boleh untuk baginda tak ikut. Sebab Abu Bakar, Umar pak mentua. Osman, Ali menantu. Betul. Sa'id Waqqas anak saudara. Anak saudari Khadijah kan. Yang ini Zubair bin Awam, ini abang ipar. Yang ini sekian. Kalau keliling-keliling Nabi tu, yang 10 diberikan syurga untuk Nabi, untuk Nabi, untuk mereka. Actually semua orang tu ada connection. And semua sama culture. Okay, culture. Dan dalam perkara ni akan masalah. Pak mentua minta. Lepas tu menantu minta apa? Pakcik, Pak Long, Pak Ngah. Kita tak boleh cakap lah letak siapa-siapa jadi ni ahli parlimen. Kalau bagi Helmi jadi ahli parlimen. Keliling saudara mara datang. Takkanlah tak ada projek. Tak ada projek. Kabel. Okay. Basically, kalau ikut kepada keadaan tadi, memang agama Islam lebur dah. Tapi Allah Ta'ala jadi apa? Ini benda ni recommendation atau kedudukan para sahabat Nabi SAW. Okay. Yang tak kata apa? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah yang mencintakan hati kamu iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, telah hias iman dalam hati kamu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah bencikanlah hati kamu kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah kata ujung tu ulaika humur rasyidun, mereka lah golongan yang mendapat petunjuk. So ini recommendation Allah Ta'ala tentang penjagaan agama. Yang kita kata ulang balik bila Nabi kata the best generation ini, kemudian lepas mereka termasuk dalam tu, datang kita try untuk rosakkan. Dan kata diorang pun bukannya maksum. Astagfirullah. Ni jaga-jaga ni. Sebab benda ni adalah cara, macam mana kalau kita tak boleh, pasal para sahabat, kita tak sampai kepada ilmu para sahabat kecuali dengan tabi'in. Dan kita akan sampai kepada ilmu tabi'in kecuali dengan ilmu tabi'in. Macam Imam Malik bin Anas, tabi'in. Kan Ahmad bin Hanbal, tabi'in. Syafi'i, tabi'in. Kalau kita buang mereka ni, awak takkan sampai pada atas. Saya ada orang tanya soalan, dia kata, korang ni duduk dengan salaf sejak bila? Dia ikut salafi kan? Dia tanya soalan macam tu. Saya kata sebab kita belajar, rekod ada. Rekod tentang amal dan ilmu mereka tu ada. Cuma awak tak boleh baca pasal awak tak boleh bahasa Arab. Dan tak apa, duduk dan diam lah. Jangan nanti cedera. Nanti cedera kan. Awak tak boleh baca, duduk dan diam. Kami boleh baca kan bagi tahu. Ini ilmu mereka. Sebab tu turun-temurun ilmu tersebut sampai. Dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya. Bahkan kalau kita tak melampau untuk katakan, semua ilmu Islam tadi balik pada ahli hadis
yang mereka turun-temurun ambil daripada para sahabat. Pakai kita kata tafsir. Ilmu tafsir asalnya adalah riwayat-riwayat hadis yang berpecah. Hanya Imam Tabari yang datang, yang mati 310 Hijrah. Dialah yang mula-mula sekali menggabungkan, meletakkan tafsir Quran tadi secara sistematik bersusun daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Jika sebelum dia, semua tu ada ayat-ayat tertentu dalam riwayat hadis. Sejarah pun pecahan sebelum jadi kitab sirah dengan sekuens kehidupan Nabi SAW. Dia adalah riwayat-riwayat yang berpecah-pecah, berasing. Fake macam tu juga. Riwayat-riwayat berasingan. Kalau dia kata kita tak digabungkan. Jadi semua bermula dengan hadis. Dia macam mana boleh awak kata pada kita bahawa ulama hadis semua tak boleh pakai juga. Sambil nak cakap pada Imam Ahmad bin Hanbal lah. Sebagai di antara muka yang besar sekali kelihatan. Sebab Imam Syafi'i yang angkat dia. Imam Syafi'i angkat dia. Jadi dengan sebab tersebut kita kata ulama hadis pun diorang pun manusia juga. Ada marah, ada dendam dan sebagainya. Siapa awak untuk cakap macam tu? So kita kata kita recommendation yang kita ada daripada ulama-ulama sezaman dengan mereka sendiri. Kalau dia kata kita buang mereka, awak dapat ilmu ke atas daripada siapa? Lepas tu bila kita kata, bila orang tanya, kita ni dapat mana? Saya ulang balik, kita ada sanad kepada siapa yang hidup sejak zaman Nabi sendiri, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Sebab itu Nabi sebutkan sebaik generasi-generasi aku. Kemudian orang lepas mereka, orang lepas mereka. Sampai situ yang Nabi sebut. Sebab daripada situlah kita dapat patah balik, retrace balik apa yang Nabi SAW ajar. Apa yang Nabi perintah, apa Nabi larang. Jika tidak, memanglah orang takkan jumpa. Ada orang tanya bila kita kata, Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam kamu lihat aku solat. Lepas tu dia kata, awak lihat Nabi solat bila? Lepas tu kita baca dalam hadis. Para tabi'in kata, para sahabat tunjukkan solat kepada Nabi. Solat mereka sambil berkata macam Abu Hurairah. Dia kata, demi Allah, aku orang paling serupa solat dengan Nabi SAW. Dan tabi'in tu ketika riwayatkan dia sebut step by step. Tangan macam mana, berdiri macam mana, rukuk macam mana. Dia ceritakan movement yang dibuat oleh para sahabat ketika menunjukkan kepada mereka tentang solat Nabi SAW. Dari situ kita belajar. Ini kadang ada orang kata macam mana kau tahu golongan salah buat macam tu? Sebab kita ada riwayat. Kita bukan tunggu mimpi. Pejam-pejam mata, tak nampak-nampak. Mimpi dah belum? Tak nampak lagi. Bukan macam tu cara dia. So kena agungkan dalil. Itu agungkan dalil. Itu bagi kita kata agungkan dalil. Ini masalah dia korang tak nak belajar dan tak tahu bahasa Arab. Bercakap banyak. Kata macam apa pasal ni? Macam mana korang tidur zaman salafus soleh? Sebab dia rekod. Macam antara guru Imam Ahmad bin Hanbal, itu Abdul Razak As-San'ani yang karang kitab Musannaf Abdul Razak. Buku Musannaf Abdul Razak ni dia adalah reference bagi fiqh para sahabat dan para tabi'in, akidah para sahabat dan para tabi'in, tafsir para sahabat dan para tabi'in. Nak tengok, buka tu. Dia akan kata Abu Bakar buat apa, Umar buat apa, ataupun ayatnya Abu Bakar kata apa, atau Umar kata apa. Sebab tu kita kena tahu buku apa yang kita buka. Musannaf Abdul Razak antara reference paling besar. Kalau anda kata ada orang buat satu buku, Fiqh Aisyah, reference dia mesti balik situ. Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Ini guru Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tadi ditawarkan duit dinar, Imam Ahmad bin Hanbal reject kan. Ini memang kita kata. Jadi basically kita kena tahu reference tadi ke mana-ke-mana. Sebab tu kita boleh recheck balik. Kan setiap benda perbuatan para sahabat, kefahaman para sahabat, boleh recheck balik. Sebab tu kita tahu ilmu yang kita pegang tadi, adakah dia benar-benar ajaran Nabi atau tidak. Sebab tu kalau dia kata orang yang tak faham agama, dia akan kata macam, tapi ada ulama kata boleh. Yang terbaru saya dengar ada seorang ustaz, dia kata apa? Kalau azan ketika mati, apa salahnya? Time datang pun azan, time mati pun azan. Kias, dia kata. Masalah kias bukan dalam masalah perkara macam ni. Sebab Nabi dengan para sahabat adalah para sahabat ni bangsa terbaik dunia. Yang belajar dengan Nabi SAW, tak buat azan ketika orang mati. Orang mati azan juga. Sebab datang hari tu azan, kita azan juga. Ini dia buat style AADK lah. Asal ada dalam kitab. Ada kitab ulama' kata boleh. Kalau kata ulama' kata boleh, benda macam ni adalah benda yang tak boleh dijadikan dalil dalam agama.
Saya ulang, kadang-kadang saya sebut ayat nak cakap ni payah. Kalau cakap nanti kan orang masalah kata kita buat ayat lucah. Tak, sebab kalau fikir ada ulama kata boleh. Liwat bini pun ada ulama kata boleh. Astagfirullah. Words yang kan ayat tak suka kan. Tapi that word bila awak kata ada ulama kata boleh ni, ini satu pintu yang buka semua benda masuk. Bayangkan pintu gerbang buka, anjing, babi semua masuk dalam. Tak ada beza, semuanya masuk. Setan ke hantu, semua jembalang masuk sekali. Pasal kita bukan buka ada ulama kata boleh. Lepas tu kena belajar satu kitab dia panggil Tatabbu'ur Rukhas, mencek-cek kelonggaran dalam agama. Maksudnya benda yang tak ada dalam kita panggil apa? Dalam agama ni tadi kita just pakai ada orang kata boleh. Ada ulama kata boleh. Yang ini yang kita buka sekarang baca bukan. Zikir Hul pun dulu. Kita tajuk tak ada ulama kata boleh. Nanti tak lama lagi ada orang nama. Anak nama apa? Abduhu. Astagfirullah. Sudah. Ada? Ada sungguhlah buatlah. Abdu mana? Abduhu. Abduha, Abduhi. ini masalah. Okay. Realiti dia dalam tajuk ni kalau kita kata balik pada asal perosakan atau percubaan untuk mengaitkan para imam ulama hadis ni tadi dengan sebarang usaha untuk merosakkan kredibiliti mereka sebagai rujukan agama. Ini adalah sebenarnya ajaran sesat yang zaman sekarang geng Quraniun buat, zaman dulu Khawarij buat, zaman dulu Syiah buat. Kalau dia kata orang zaman sekarang ni ikut, tak pelik. Dan hujah mereka buat ni adalah sebenarnya datang daripada ajaran yang sesat tadi. Dia cuba untuk kelirukan. Saya ingat saya jumpa sekali ada pakcik ni, tahu hidup lagi tidak. Saya jumpa dia tu umur dia 60-an dah. Tapi dia bangga. Dia kata kahwin dengan Melayu payah. Dia kata dia kahwin dengan apa Ukraine ke apa benda tak bangsa. Lepas tu dapat anak. Dia bangga lagi. Alhamdulillah. Tapi kawan-kawan dia kata dia sesat. Jadi bawa jumpa saya. Actually saya jumpa dia dekat Sungai Pecala. Ada dialog saya dengan dia. Saya tak ingat. Rasa saya simpan satu. Satu dialog tu ada saya simpan. Satu lagi tu yang rakaman kedua tu tak ada. Tapi yang pertama tu dia cuba nak kelirukan tentang agama. Cara pertama dia adalah para sahabat. Dia serang sahabat. Dia kata sahabat ni berebut kuasa sekian. Saya kata siapa cakap? Siapa cakap? Betul Ustaz. Dia kata dia dalam buku sekian. Tengok buku-buku dia reference English. Orientalis barat punya tulisan. Saya kata para sahabat Nabi ketika perang Siffin, perang Jamal bukan berkaitan berebut kuasa. Diorang nak tuntut darah Osman. Dalam tentera Ali ada pembunuh Osman. Jadi itu je tuntutan mereka. Yang Ali pula tak benarkan mereka buat pembunuhan sebab tak nak pembunuhan terjadi, pembunuhan bala dendam. Bukannya hukuman agama atau hukuman kerajaan. Jadi pasal Ali tak dibai'ah lagi dengan sepenuhnya. Jadi Ali tak benarkan. Itu pertempuran tu berlaku. Dan pertempuran berlaku daripada dua arah. Saya cerita, start balik dengan cerita. Pasal datang kumpulan. Zaman dulu mana ada uniform. Kau lari sini separuh, lari separuh, panah dua arah. So start peperangan berlaku dengan sebab itu je. Saya cerita dengan dia. Lepas tu dia macam gitu. Lepas tu dia start lah saya kata. Saya kata okey lah fine. Saya kata kalau Tuan Haji tak setuju dengan para sahabat. So saya kata Tuan Haji dapat Quran dari mana? Quran Tuan Haji dapat dari mana? Quran ada lah. Quran dari mana saya kata? Dapat dari mana? Dia tiba turun dekat atas riba. Dia diam. Saya pun jahat. Lepas tu saya buka laptop. Saya buka Quran yang apa, tak ada titik, tak ada baris. Titik tak ada, baris tak ada. Saya kata baca. Sebab to recite the Quran itself. Nak baca Quran yang tulisan dia tanpa baris, tanpa titik. Awak tak boleh baca ad-din dengan al-ladhi pun tak boleh beza. Rumah dia sama je. Alif, lam, dal atau zal, lepas tu ya, nun. Baca. Dia dah gagau. Dia tak boleh baca. Saya kata baca lah. Sebab benda ni akan dilihat kepada para sahabat. Bahawa tak boleh dapat Quran tanpa para sahabat. Sebab Nabi SAW baca Quran kepada para sahabat. So guru pertama Al-Quran adalah para sahabat. So try saya kata. Saya ni dia kan. Okay, kita terima sahabat. Tapi ini pula. Sebab once awak cuba untuk ragukan orang tentang sumber agama daripada 3 generasi tadi, awak dah jahanamkan agama. Jadi words yang macam kata ahli hadis pun bukan sekian. Ini sebenarnya tujuannya rosakkan agama. Ini nama perosak agama dari dalam. Yang kadang dia tak nak cakap. Dia sebagai, kalau kan dia kata orang kafir yang cakap. Kita simple. Tapi bila orang dalam agama yang mengaku Muslim cakap,
Dia akan jadi kekeliruan. Dia akan datang konon macam mempertahankan agama dari sumber yang sebenar sebagainya, tapi dia penipu. Pasal realiti dia, pasal kita sebut tadi kan, kalau anda kata dia cuba rosakkan sahabat, tak boleh, dia pergi pada tabi'in lah. Dan saya relate dengan dia balik. Kalau Tuan Haji dapat daripada sahabat tadi, siapa yang datang kat Tuan Haji? When do you get that Quran? Okay, kita setuju sahabat, tak setuju tabi'in. Dan awak tak setuju tabi'in, awak dapat ilmu sahabat dan macam mana? Betul, okay. Dia start masalah, goyang. Sebab saya kata kalau awak nak buang ini, awak kena buang ini. Awak nak buang ini, awak akan buang sahabat. Kalau buang tabi'in pula, yang zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Hanifah. Zaman ni pula, awak buang yang ini, awak akan buang 3 generasi tadi. Faham tak? Ini yang kita kata banyak orang tak faham. Kenapa dalam Islam ni ada kumpulan-kumpulan yang memang cuba rosakkan Islam dari dalam dengan konon meragu-ragukan tentang sahabat Nabi. Serang sahabat. Bila kita baca Quran macam tu, saya kata, hang baca. Tak boleh baca pula. Quran dah ada. Saya kata, Quran dapat mana? Tu je dapat malam tadi. Dapat mana? Ini realiti. Bila kita perhatikan balik, ini bahaya sebenarnya. Sebab ilmu agama kita, daripada tafsirnya, fake-nya, kan, hadisnya sendiri, apa benda saja yang tajuk-tajuk berkenaan akidah ke, semua telah pun di-compilation dia tadi balik kepada kurun berkenaan. Lepas tu macam apa Ibn Hatim, Abu Hatim Ar-Razi. Kan, Abu Hatim Ar-Razi punya anak, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Dia sebenarnya yang mengumpulkan apa bapak dia, yang bapak dia ni sezaman dengan Syafi'i dan sebagainya, dia compilation balik. Apa yang ditulis. Jadi sebab tu kenapa saya sebut sampai 300 ni, sebab apa? Sebab sampai kepada 300 ni Imam Bukhari dah wujud. Kan dia sampai ke situ kan, dalam 200 yang ketiga ni, dalam 200 lebih ni, dia dah settlekan berkenaan masalah karangan tadi. Hatta Ahmad bin Hanbal pun dah settle dah. Dalam sinilah kita kata terjaganya agama tadi. Bahan-bahan tu awak boleh refer balik. Sebab dia paling dekat dengan sumber agama tu sendiri, itu Rasulullah dan para sahabat. Sebab tu tak boleh kita nak rosakkan. Sebab tu Islam ni, keunikan Islam ni macam kita sebut dia tu kan, Abdullah Mubarak kata, al-isnad min ad-din. Sandar dan menyandar ni daripada mana kita dapat, ni adalah daripada agama. Laulal isnad, kalau bukan kesandaran daripada siapa ni, laqala man syaa ma syaa, akan bercakap orang yang nak cakap apa dia cakap. Anything you want to say lah. Bersama sekarang kita mencakap, Imam Syafi'i kata, mana sanad? Sebab tu kita kata dalam reference macam ni, orang-orang yang ketemu macam contoh macam golongan terkemudian Mazhab Ahmad. Diorang semua ahli kalam. Lepas tu bila ada orang nukilkan dalam kitab orang terkemudian, tengok tarikh dia buat. Tak 600 lebih. Imam Ahmad berkata, sanad tak ada. Imam Syafi'i berkata, orang tu tahun bila? 700 lebih. Sanad tak ada. Mana boleh? Macam cerita buat roti tu kan. Lepas tu kita kata naik atas balik. Kalau tidak, everybody can claim. Betul. Dia kata macam ni, kata macam tu, kata sekian. Ni pembohongan yang sangat bahaya. Sebab tu kita kata dalam apa tajuk ni, kalau kita perhatikan balik, Imam Ahmad bin Hanbal ni satu tokoh yang kalau anda kata orang tu cuba rosakkan, sebenarnya dia sudah cuba rosakkan apa tahu? Semua sekali yang atas. Once you can say to Imam Ahmad, kenapa tak cakap pada Imam Bukhari? Kenapa tak cakap Imam Muslim? Pasal dia orang lagi bawah daripada Imam Ahmad. Yang ini daripada atas. Kan? Jadi kalau dia kata kau nak burukkan Imam Ahmad, awak boleh burukkan Imam Bukhari, burukkan Imam Muslim, burukkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah. Kan? Semua sekali awak boleh buang. Ini sebenarnya tanpa disedari oleh orang awam, kan? Orang-orang macam ni patut dijauhi. Kalau kita dengar dia start kritik kan. Cara kritik tadi pula bukan kritik, saya berhak untuk mengkritik. Awak siapa? Awak tak lebih besar daripada Imam Syafi'i yang berikan credential yang tertinggi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Paling warak, paling takwa, paling faqih. Aku tinggalkan Baghdad, tak ada orang lebih warak, lebih takwa, lebih faqih berbanding Ahmad bin Hanbal. Dan macam Imam Syafi'i kata, bila aku lihat kepada orang ahli hadis seperti melihat kepada seorang sahabat daripada Rasulullah SAW. Awak tak ada hak langsung untuk bercakap. Sebab tu kita kata benda ni kadang-kadang kata-kata yang tersebar sebagainya. Bagi saya mungkin kadang kita tak perlu nak highlight siapa orang ni yang bercakap, tapi sebenarnya orang macam ni
Dia adalah variasi bentuk baru bagi golongan anti hadis, golongan Qur'aniyun, bagi golongan penyesat agama. Sama je, dia tak ada beza. Sebab dia orang punya tujuan dia macam tengok balik. Dia cuba nak rosakkan sumber agama Islam. Bila kita pantai ahli hadis, awak boleh tafsir pun tak betul. Awak bantai benda berkenaan kan. Awak boleh bantai Quran yang awak baca pun awak boleh bantai. Sebab yang meriwayatkan balik pada kita adalah mereka. Sebab ini golongan 3 tadi yang berkata sebaik-baik generasi aku, kemudian lepas mereka, dan lepas mereka. Jadi bila kita balik pada 3 generasi tersebut, itulah tempat untuk kita refer balik agama kita. Pada tafsirnya, pada fiqhnya, pada akidahnya. Itulah tempat kita refer. Sebab tu orang kata, awak hidup zaman salaf ke? Sebab tu reference tu ada. Betul. Baca reference tersebut dan kita awak tahulah. So nada saya tinggi sikit hari ni. Alhamdulillah. Saya masalah sikit. Jadi benda ni mata bukan nampak sangat, tapi realiti dia benda ni adalah benda yang kita kena jaga. Bagi saya nampak memang benda-benda yang macam ni sebenarnya akan sentiasa muncul. Kumpulan-kumpulan yang datang, macam kita ada jumpa seorang budak yang pernah mengaku jadi Mahdi apa tak datang kat sini. Ada rakaman kita siarkan. Kita mula tak nak siarkan, tapi dia belagak sangat kata apa? Kononnya sekian-sekian lah. Dia kata Al-Khadim takkan benarkan. Sebab nada tinggi suara saya ketika tu tinggi. Jadi dia rasa macam takkan Al-Khadim izinkan sebagainya. Apa benda taknya kita pun keluar kan. Tapi realitinya budak tu pun sama. Dia macam modus operandi serupa. Cuma muka berbeza. Bagi jumpa macam saya kata saya jumpa dengan pak cik tu kan. Yang umur 60 lebih, bekas pengarah yang besar. Dia boleh kata macam nak buang solat. Astagfirullah. Nak buang solat. Tapi cara dia buang tu yang best tu. Saya kata kalau sekiranya baca Quran pun Tuan Haji tak faham. Tak boleh baca. Kecuali dengan bacaan para sahabat. Para tabi'in. Dan macam mana Tuan Haji boleh faham kalimah ini tanpa refer kefahaman mereka. Sebab awak bukan terima Quran hanya bacaan. Para sahabat Nabi belajar ayat Quran lu 10 ayat. Abu Abdurrahman As-Salmi dia kata orang yang mengajarkan kami Al-Quran berkata bahawa kami belajar Quran dengan Nabi 10 ayat. Dan mereka takkan pindah 10 ayat yang baru. Mereka faham ilmu dan amal dengan 10 ayat tadi, baru pindah 10 ayat baru. Lepas tu Ibn Umar radhiyallahu anhu habiskan belajar suratul Baqarah selama 8 tahun. Pasal awak ambil 10 ayat tadi lah. Tafsirnya, pemahaman dia dan amal dia. Kalau saya baca, saya takkan dia orang ada masalah. Sebab tu bila kita lihat cara pembelajaran mereka bukan belajar baca Quran je, penjelasannya sekali. Tapi bila kumpulan, contoh macam geng ahli kalam sebagainya datang, dia seolah-olah Quran tu datang tanpa sebarang penjelasan. Hadis datang tanpa praktis, tanpa kefahaman para sahabat. Dia tinggalkan kefahaman para sahabat, dia ambil teks saja. Itu punca sebenarnya kenapa kita dengar pelik. Dia macam kadang-kadang bila dia cakap, saya ingat sekali tu, ada seorang geng-geng sidang kalam, adik kalam lah, geng-geng ikut-ikut ilmu kalam ni, dia kontak saya. Dia tanya saya, dia kata ada persoalan timbul. Tapi dia tanya saya dengan beradab lah. Saya tengok time dia bercakap dengan orang, dia mencarut selamba je. Tapi dengan saya dia tanya dengan beradab. Saya pun layan dengan adab jugalah. Jadi dia tanya soalan, dia kata bila persoalan tentang Isra' dan Mi'raj kan, dia kata didapati geng-geng Salafi ni tak boleh jawab. Kalau golongan yang tak setuju dengan Isra' dan Mi'raj, macam mana kita nak yakinkan diorang? Kalau geng-geng ahli kalam, dia kata macam ada cara. Gunakan logik, gunakan kaedah akal dia, lalu dia akan cuba untuk tunjukkan bahawa Isra' Mi'raj telah berlaku. Tapi kenapa macam Salafi nak buat macam mana? Saya kata Abu Bakar jawab dah. Dia diam. Abu Bakar jawab. Saya Abu Bakar jawab dah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, macam kata Syekh Albani rahimahullah, riwayat ini mutawatir. Yang kenapa Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq? Pada pagi Nabi SAW turun daripada Mi'raj baginda dan balik ke Mekah. Bila baginda ceritakan tentang apa terjadi pada malam tersebut, golongan musyrikin Mekah ketika tu banyak yang berseronok. Sebab cerita Muhammad ni jadi tak logik. Jadi benda dongeng. Jadi kita akan sebarkan supaya semua pengikut dia akhirnya kufur dengan dia. Itu yang dia orang cuba.
Jadi ada separuh mereka pergi jumpa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pasal dia seorang bangsawan yang memang kalau Quraisy boleh nak, kalau boleh tak nak lah, Abu Bakar ni Muslim. Berpengaruh lah. Maksudnya dia punya kedudukan dalam masyarakat ni dimuliakan. So, jadi bila diorang jumpa Abu Bakar Siddiq, dia kata, Abu Bakar, kau tahu tak, Muhammad kata, mana tadi dia pergi dia sebenarnya balik dalam satu malam. Pagi-pagi dah balik sini balik. Abu Bakar kata, dia cakap macam tu? Dia kata, dia cakap macam tu. Diorang duk ingat kod Abu Bakar kan. Ikut cakap diorang lah. Abu Bakar kata, kalau Muhammad cakap macam tu, betul lah tu. Lepas tu diorang kata, takkan kau percaya yang Muhammad pergi malam tadi, pagi dah balik. Kau boleh percaya? Dia kata. Abu Bakar kata, ini saya kata dengan budak ni. Abu Bakar kata, aku telah percaya dia lebih dahsyat dari itu. Aku percaya dia dapat wahyu dari langit pagi dan petang. Mana pengakuan tentang Muhammad Rasulullah tu lebih tinggi daripada masalah Isra Mi'raj. Aku percaya dia dapat wahyu pagi petang. Apa masalah dia untuk percaya benda ini? Kalau anda kata doubt itu timbul, dia masalah. Dia Abu Bakar kata, apa masalah dia? Aku dah percaya lagi dahsyat dari itu. Kenapa nak timbul tajuk yang kedua? Yang pertama tu lagi besar. Kalau pertama tu kau boleh terima, Muhammad Rasulullah, yang lain tak ada masalah. Anything dia cakap semuanya adalah wahyu. Kau takkan ada masalah kat situ. Unless yang pertama kau tak lepas. Jadi kita lihat, kadang pada masyarakat kita kan, ada separuh tu dia sangka bahawa kena logik dan sebagainya, kena pakai apa, teori Einstein dan sebagainya baru dapat tahu Isra Mi'raj jadi ke tidak. Sedangkan benda ni kita mengaku Muhammad Rasulullah tu dah lebih besar dari segala-galanya. Itulah punca asal bagi kepercayaan yang lain. Jadi saya kata, benda macam ni yang kita kata masalah. Kita lupa sebenarnya, dalam peristiwa berlaku tadi, para sahabat dah ada fahaman. Ya, kita tengok fahaman Abu Bakar tadi, akidah dia macam mana, jawapan dah dapat dah. Peristiwa Isra Mi'raj, bukan kita cerita peristiwa itu sahaja. Dia ada kefahaman dan kejadian kepada para sahabat. Belajar yang tu. Sebab tu macam kes masalah faham Quran tadi lah. Kita ada faham Quran. Sahabat Nabi kau letak mana? Pembacaan Quran itu kita tahu. Faham Quran macam mana? So every time macam ni kan, bila kita dengar, alhamdulillah. Okay. Jadi bila kita dengar macam orang tu mempersoalkan orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal, sebenarnya tujuan sebenar dia, kalau kita nak faham, adalah rungkaikan terus agama ni ikut kepada cara dia. Bukan, bahkan ini bukan buka baru, bukan benda baru, bahkan dia adalah variasi baru bagi benda lama. Macam mana Syiah buat, macam mana Khawarij buat, macam mana geng-geng Quraniun buat, macam mana geng-geng apa lepat ke sebagainya buat, geng-geng tak nak solat buat, tajuk sama. Dia nak kepada ini solat tapi maksud dia. Saya kata solat ni ini kan yang sahabat faham. Saya kata macam saya kata pada budak tu, dia kata dia cuba nak bawa, dia kata Abu Bakar, Umar kata bahawa Quran dah cukup. Ustaz kata Quran tak cukup. Saya kata Ustaz kata Quran kena ada hadis. Dia kata betul lah Umar cakap tu. Apa masalah dia? Yalah Umar cakap macam tu tapi Ustaz cakap lain. Tapi Umar solat, kau tak solat kan? Saya kata Umar solat, Umar mati kena tikam kot. Umar cedera kena tikam sebelum dia mati 3 hari lepas tu. Dia mati kena tikam solat subuh jadi imam. Umar solat, kau tak solat. Kau nak pegang kalimah Umar kata Quran dah cukup. Tapi praktikal dia sekarang, praktikal. Kau tak ikut praktikal para sahabat pun. So don't say something yang kau tak pernah beriman pun. Macam tengok masalah kes tadi, bila dia kata macam sekian-sekian, dia burukkan Imam Ahmad bin Hanbal, tujuan dia sebenarnya dia lupa. Sebenarnya benda tu riwayat ada. Open the riwayat. Apa Imam Bukhari cakap, apa Imam Muslim cakap, bawa balik pada asal. Sebab kita ada 3 generasi tadi yang Nabi puji dan Nabi angkat. Yang kita sebenarnya agama kita balik pada 3 generasi tadi. Pada situlah. Kalau yang ke belakang-belakang 500 tahun ni tak payah tengok dah. Kita tengok kat situ, kalau tak balik pada yang atas, tak ada kaitan pun. Sebab tu bila kita kata kita dia mengaku kita ikut akidah salaf, sebab kita ada reference balik kepada golongan tersebut. Bila kita kata kita beriman atau beramal dengan cara seperti salafus soleh, sebab kita ada reference ke situ. Itu sebab kenapa kita berbangga dan bertegas berkenaan masalah perkara ni. Ada pun orang-orang yang tak ada reference kan, main cakap je. Ada salah dalam kitab kata boleh lah buat. Tak boleh cakap, kita boleh tolong lah. Beyond help. Itu beyond help bagi saya. Beyond help. Orang yang kata dan kitab ni kata boleh.
Masalah kitab ni dia kena refer balik ke atas. Betul. Bukan asal orang tu ulama. Bukan macam tu cara dia. Agama kita bukan macam tu. Ini bukannya agama Hindu. Bukan agama Kristian. Bukan agama Buddha. Yang mana dia punya priest atau sami atau guru mempunyai saying untuk ubah agama tersebut. Betul. Itu masalah pertama kita kena jaga. Kalau dia kata Islam, semua orang boleh cakap suka hati apa dia nak. Datang kemudian, ya, ulama kata ini kias, dia kata. Kalau azan datang pun kita azan, mati pun kita azan. Dia lupa sebenarnya apa? Nabi sabda apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Mereka mengadakan pada urusan kami ini apa bukan daripada yang berkaitan tolak. Man amila amal laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan pada urusan mengamalkan satu perkara yang tiada pada yang perintah kami, maka ia tertolak. Dua lafaz sahih daripada Sahih Muslim. Lafaz ni. So, jadi bila kita lihat balik agama, itulah sebab tajuk yang kita agak ni sikit tajuk ni sebab Imam Ahmad bin Hanbal salah satu pelopor zaman berkenaan. Yang mana kita kata awak tolak dia. Awak kata tolak atas ni. Awak tolak ni, awak tolak ni. Habis. Pasal buat ayat tak maksum tadi. Memang tak maksum. Tapi bila mereka bersepakat macam para sahabat, by individual, yes, akan timbul masalah orang ni pendapat ini pendapat ini ataupun minority of them cakap macam ni boleh timbul. Tetapi bila balik kepada masalah mereka bersepakat. Itu jadi kesepakatan ijma' yang tak boleh langgar. Awak langgar macam Imam Syafi'i kata dalam dalam ayat 115 surah An-Nisa. Ni pasal kita nak sebut tiap-tiap hari kita teringat. 115 ayat Nisa Allah nyatakan wa man yushaqiqir rasul. Barang siapa yang membelahi pada bahagian yang bukan berada padanya Rasul. Berada belah lain daripada Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah nyata pada dia petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia ikut bukan jalan orang beriman. Orang beriman tu bukan awak. Bukan awak. Balik pada orang atas kita, sahabat. Tabi'in, tabi'in. Dan ikut jalan bukan jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, akan palingkan daripada mana dia nak berpaling. Wa nuslihi jahannam, akan masukkan dia dalam jahannam. Bila Allah Ta'ala diberikan amaran untuk masuk dalam neraka, maksud dia berada pada lawan duduknya Nabi adalah haram. Setelah nyata pada kita kebenaran dan mengikuti jalan bukan jalan orang beriman juga adalah haram. Ya, orang beriman tadi tu maksud dia pertama adalah para sahabat. Para sahabat tu Imam Syafi'i jadikan dalil ini ayat 115 surah An-Nisa sebagai dalil ijma' itu wajib diikuti. Pasal janji Allah Ta'ala nuslihi jahannam, masuk dalam jahannam wasa'at masiran, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bila kita faham ayat ni, ini kita kena faham kedudukan bila bersepakatnya mereka di atas perkara tersebut. Kalau para sahabat dah sepakat dalam satu perkara, atau tabi'in pada sepakat pada satu perkara, atau tabi'in sepakat satu perkara, awak tak boleh langgar. Itu rujukan dia. Lepas tu kalau awak kata di opposite dan bawa dalil bahawa Imam Ahmad bin Hanbal langgar siapa? So Imam Syafi'i tak kata di apa yang dicakap tentang Imam Ahmad except benda tu adalah ikutan ke semua orang. Itu kita kena faham. Kalau awak nak bawa satu-satu pendapat orang ni kata, dia ambil apa? Orang terkemudian mazhab Hanbali atau terkemudian mazhab Syafi'i. Memang akan timbul ayat sebab mereka ni pengikut ilmu kalam. Bila mereka pengikut ilmu kalam, mereka akan cakap apa yang mereka nak cakap untuk sokong ilmu yang, contoh macam Imam Syafi'i cela ilmu kalam. Imam Syafi'i cela ilmu kalam dan sebut buruknya ilmu kalam. Jadi datang kita tiba-tiba pengikut Imam Syafi'i, sokong ilmu kalam. Pelik lah. Itu unless kalau memang kita nak menangkan, dan kita akan keluar lah ayat tanpa sanad. Sebab kalau sanad, awak kena balik dari atas. Patah balik pada golongan atas. Dan baru kita bincang. Tapi kalau setakat cerita orang ni kata, orang tu kata, sanad tak ada, bincang. Tak ada pakai. Benda tu bukan cara dia. Because everybody can say. Macam Allah Barak kata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan kerana isnad, nescaya akan berkata siapa nak berkata apa dia nak kata. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey. Barakallahu fikum ya Ustaz. Okey, sebelum kita masuk ke topik yang seterusnya, okey, maybe okey ke korang? InsyaAllah. Sebab itulah kan kita nak biar
orang yang umum ni kan yang tidak sangat terdedah dengan imam yang muktabar selalu dengar Imam Syafi'i saja kan. Ada lagi imam-imam kan. Dan Imam Ahmad ni imam yang Imam Syafi'i puji. Imam yang Imam Syafi'i angkat. Betul. Then you have to understand kenapa Imam Syafi'i angkat dia. Dan kat situ baru kita faham betul-betul. Adapun kalau setakat kita cerita kan, kita kata Imam Ahmad bagus, tak kata Imam Syafi'i cakap apa tentang dia. Dia mungkin orang kan akan kata macam, ini siapa Imam Syafi'i cakap lain. Imam Syafi'i cakap, aku tinggalkan Baghdad. Kena ulang banyak kali ayat ni. Tak ada siapa lebih warak. Tak ada aku tinggalkan Baghdad, tak ada siapa lebih warak, lebih takwa, lebih faqih berbanding Ahmad bin Hanbal. Pegang kata-kata Imam Syafi'i ni. Ini bersanad kata-kata ni bersanad. Boleh cek balik sanad dia. Alhamdulillah. Dan ya Ustaz, dan boleh saya tanya sebelum kita tutup topik ni kan, dari segi kenapa maybe sebab time Mu'tazilah tu mereka pun Islam, so tak boleh terus bunuh je lah. Ulang balik. Mu'tazilah they are still Islam under the ban of Islam. Terus Terus mereka torture saja Imam Ahmad, tapi kenapa tak bunuh terus? Tak, sebenarnya ada yang bunuh. Ada bukan yang Imam Ahmad dia tak dibunuh. Yang dibunuh juga ada. Sebab saya rasa ni sebab saya bukan rasa, sebab kalau tak silap saya, Imam Ahmad ada banyak yang pengikut bukan pengikut yang orang awam pada masa tu memang sokong Imam Ahmad. Betul. Dan juga apa yang Imam Ahmad carry, they know him. Betul. So apa yang dia cakap carries weight. Betul. Kan? Okay. So kerajaan tak boleh just bunuh sesuka hati. Wallah, tapi memang ada yang dibunuh lah. Maksud dia selain Imam Ahmad memang ada yang dibunuh. Memang benda tu disebut oleh khalifah selepas Wathiq. Dia memang menyesal sangat dengan dibuat oleh abang dia sebagainya, pembunuhan kepada para ulama tadi. Yang para ulama tadilah Ahmad bin Abi Duat lah, Bishr Mulaisi dan sebagainya, mengeluarkan fatwa. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pada zaman berkenaan 70 orang di kalangan para ulama yang Mu'tazilah ni keluarkan fatwa untuk dia dibunuh. 70 orang. Dan banyak yang jump ship kan, yang mengaku fahaman Mu'tazilah. Okey, di sini masalah kadang-kadang timbul. Ada orang kata macam Imam Ahmad ni melampau kerana dia tahzir ataupun dia buat macam tak nak bercakap dengan kawan-kawan dia yang ambil kelonggaran untuk mengatakan kalimah Quran makhluk. Yahya bin Ma'in kena dan sebagainya. Actually Imam bin Hanbal ketika dia cakap dia tak nak kawan dengan kawan-kawan tadi, dia ada sebab. Sebab dia masalah maslahah yang dilihat pada masyarakat ketika itu. Bahkan Imam bin Hanbal dia ada satu words yang dia cakap, kalimah ni sangat kuat. Bahkan saya gunakan, pernah sekali saya gunakan ketika nak suruh seorang pensyarah datang untuk bercakap dekat dalam satu majlis. Saya nak suruh dia datang bercakap, saya letak kata-kata Imam Ahmad, dia datang. Lepas tu dia faham. Kalau dia tak faham, dia tak kisah, dia tinggalkan lah. Sebab dia antara orang yang terlibat dalam waktu tu pengkajian tentang ESQ. Jadi bila saya nak kita buat yayasan taklim tentang penjelasan ESQ, saya nak datang bercakap, saya letakkan kata-kata Imam Ahmad. Dia datang. Dia kata saya sebenarnya payah nak datang, dia kata. Tapi pasal dalam email yang dikirim pada saya ni, dia sebut kata-kata ni, saya datang juga. Kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ni menyebabkan dia boykot dia punya kawan-kawan sendiri. Sebab dia kata apa? Idza sakatal alimu taqiyatan. Bila diam seorang yang alim itu kerana berpura-pura. Wan nas yajhalun. Sedangkan orang ramai tengah jahil. Famata yazharul haqqi. Bilakah akan yazharul haqqu, bilakah akan nyata kebenaran? When the truth will reveal. Sebab semua orang awam akan tengok. Betul. So kau dia buat macam ni. Kau dia kata memang Imam Ahmad bin Hanbal, memang para teman-teman dia datang jumpa dia kata cakap je lah. Kan kau boleh lepas tu kau ngajar apa kau nak kan, tapi kau cakap je apa yang dia kendaki. Kan? Dan Allah Taala sebut dalam Quran dan bagi tahu tentang ilaman ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Siapa yang dipaksa tapi hati dia tenang dan beriman. Ni kisah ni keluarga Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir keluarga dia kena bunuh dah. Mak dia kena sula, bapak dia mati kena sula. Sula ni tak ada Islam Tahu sula, cocok punggung dengan benda tajam sampai bodok perut. Tak ada Islam. Islam tak ada hukuman tu. Jahiliah ada. Cerita Semara Padi ada kan? Semara Padi ada.
Sula. Okey, jadi kita kata dalam kisah tersebut jadi bila kawan ni kata dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata cakap je lah kan. Allah tak sebut dalam Quran. Kecuali orang yang terpaksa dalam hati dia dalam keadaan hati tenang beriman. Imam bin Hanbal kata apa? Diorang telah pun dibunuh. Ketika diorang cakap kalimah tu, dah mati dah. Dah ada orang mati dah. Korang baru diugut untuk pukul. Belum pukul lagi, korang dah cakap kalimah berkenaan. Lalu Yahya bin Ma'in pergi sampai dekat menggiling kepala. Dia kata tak ada orang lebih faham Quran banding Ahmad bin Hanbal. Dia puji, dia tahu. Mana tindakan apa yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada kawan-kawan dia yang mengatakan atau terpaksa mengatakan kalimah tak nak diseksa sebagainya. Bagi dia orang untuk mengambil rukhsah, tapi bagi dia Imam bin Hanbal pasal dia orang bukan orang biasa, orang alim. Jadi bagi dia ketegasan tu kena ada. Dan benda ni bukan setakat tajuk Imam Ahmad bin Hanbal. Perbuatan atau kata-kata macam Abdullah bin Mughaffal. Dia kata dia pernah sekali. Dia kata pada seorang lelaki, dia kata jangan campak-campak batu. Dia baling batu. Lepas tu dia kata jangan. Nabi kata jangan buat. Dia tegur orang muda ni duk baling-baling batu. Jadi kawan tu buat juga. Dia kata, aku cakap pada engkau, Nabi tak benarkan. Nabi kata tak dibunuh dia, tak diburu dengan binatang, tak dibunuh dengan musuh. Cuma pecah kepala, patah gigi je, pecah mata je. Benda tu bukan berguna, perbuatan main-main batu tak guna. Jadi aku kata dengan kau jangan buat, engkau buat juga. Demi Allah, kalau engkau mati aku tak datang. Engkau sakit aku takkan ziarah. Engkau mati aku takkan datang di jenazah engkau. Dia cakap macam tu. Aku takkan bercakap dengan kau sekian-sekian lama. Dia cakap benda berkenaan untuk fahamkan tentang seriousness. Betul. Macam Imam Ahmad bin Hanbal punya tindakan tadi. Dia boykot kawan-kawan dia yang cakap ambil tindakan untuk mengatakan Quran makhluk. Sebab yang dicakap tadi bukan orang biasa, alim. Sama-sama alim yang patut tahu apa betul, apa salah, yang patut bukan, amal. Kan? Consequences pada perbuatan mereka bercakap tadi, apa jadi pada orang awam. So, ayat tadi, bila diam seorang alim kerana berpura-pura, sedangkan manusia tahu. Ni benda ni boleh aplikasi pada semua yang ada kat dalam masyarakat kita sekarang. Betul. Yang tahu kebenaran tapi diam, takut tarik tauliah ke, takut nanti orang tak panggil berceramah ke. Dan benda ni sini kita kata benda ni akan menyebabkan masalah. Sebab awak diam, sedangkan manusia tak tahu. So Imam Ahmad kata bila akan nyata kebenaran? Faman yazharul haqqu, kebenaran tak akan nyata sebab awak diam. Jadi bercakap atau memberitahu tadi, kayak kita kata menyatakan yang benar itu. Itulah yang tuntutan dia. Awak tak boleh kata Imam Ahmad ekstrim. Kerana perbuatan tadi. Dia bukan pukul orang tu. Dia tak boleh terima benda berkenaan pasal kau alim. Kenapa bercakap juga? Bagi dia patutnya seorang yang alim tadi berkeras di atas kebenaran. Itu ijtihad dia. Dan benda tadi kita tengok daripada para sahabat sendiri, benda tu ada berlakunya perkara tersebut. Macam Ibn Umar radhiyallahu anhu. Tahu anak kata Ibn Umar ekstrim. Bila anak dia, Bilal bin Abdullah bin Umar, tak benarkan isteri dia pergi ke masjid. Kan dia Ibn Umar sebut. Nabi dia sebut hadis Nabi kata bila isi apa jangan kamu halang hamba-hamba tentang Allah dari masjid Allah. Bila mereka minta izin berikan. Lepas tu anak dia Bilal bin Abdullah bin Umar kata, demi Allah aku takkan izinkan. Ibn Umar pergi rumah dia, maki dia. Perawi hadis tu kata aku tak nak dengar dia maki siapa macam tu. Punya marahnya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, terhadap anak dia yang langgar hadis Nabi. Atau cakap benda tu opposite. Mungkin ada situasi tadi anak dia mungkin betul, keselamatan ke dan sebagainya. Tapi tak. Takkan nak kata Abdullah bin Umar ekstrim. Oh, melampaunya lah marah anak kerana langgar hadis Nabi je. Macam tu. Alah hadis Nabi je. Dan baliklah pada realiti. Sebenarnya ajaran-ajaran yang suka untuk kita berlunak dalam masalah langgar hadis Nabi ni sebenarnya memang ajaran sesat. Itu balik pada asal kalau siapa yang kita dengar try rosakkan ahli hadis, try rosakkan pengertian hadis atau cuba untuk kata Imam Ahmad ekstrim dan sebagainya, orang tu sesat. Confirm sesat. Tak payah keraguan lagi tentang perkara berkenaan. Kalau ada masjid-masjid jemput dia baik berhentikan. So, awak sedang membawa kepada masyarakat pembohong dan penipu yang menyebabkan kerosakan dalam masyarakat. Seriously, ini adalah bahaya. Ya, Ustaz. Okay. Finally, last. Sorry, Kiki ya. Kita wrap up. Ya, Ustaz, untuk ni.
apabila beliau wafat pula Ustaz, apa yang terjadi selepas beliau wafat? Ada tak Tak, dia kalau kisah wafat Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah keadaan yang tak ada. Dia bukan mati macam kes lah, bukan mati dalam keadaan penjara, bahkan dia mati dalam keadaan biasa. Tidak berlaku, kita panggil apa? Sebarang perkara-perkara yang panggil apa, berkait dengan kematian dia dengan hukuman tu. Dia sebab ulang balik lepas ketika daripada tukar khalifah tu, dia dah selesai. Tajuk Quran makhluk tu dah tak ada dah. Dan bahkan dia telah bebas untuk mengajar. Dan tidak lagi kita panggil apa, dalam keadaan tertekan lagi. Itu sudut yang kena saya faham. baca bila beliau wafat ramai yang datang. Itu memang, kalau berkenaan datang ramai tadi, itu adalah benda yang normal pada masyarakat Islam kita. Bila matinya seorang alim sebagainya, kadang-kadang juta manusia datang solat dan sebagainya. Itu benda tu tak pelik. Tapi realiti macam masalah dia kalau kita bincang macam Ibn Taimiyah ke kematian dan penjara, itu ada tajuk lain lah. Tapi macam Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah dia berjaya untuk menentang menentang Mu'tazilah punya fahaman daripada merebak, dan kerajaan ketika itu telah beri dia kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengajar. Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Okay? Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustaz, atas penerangan dan pengulasan Ustaz tentang sejarah Imam Ahmad lah. Okey, salah seorang ahli hadis dan juga imam yang sangat masyhur dan terkenal, kan, yang kita patut mengambil iktibar, yang kita boleh belajar. Okey. Sebab dia one of the best three generations kan. Alhamdulillah. Okey, Kiki, ada apa nak tambah lagi? I think tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebenarnya kami nak sambung, ada topik lagi satu, tapi nanti filem Hindustan kan, tak nak filem Hindustan. Jadi kita stop sini untuk hari ini. Yang topik lagi satu, insya-Allah kita boleh simpan untuk yang episod seterusnya lah. Okey. Jangan lupa update yang terkini, AKYC masih terbuka. Jangan lupa untuk sign up. Okey, anda boleh melayari website Al-Khadim atau sign up di alkhadim.com/AKYC. Tarikh akan bermula daripada 22 hingga 27 Disember. Okay, 21 kita akan bertolak kita akan adakan youth camp ni di Ipoh kali ni, insya-Allah. Okey, untuk lebih lanjut lagi check out social media kami. Okey. Dan saya rasa yang tu sajalah untuk penutup tahun kita ini. Okey, alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup, kita tutup dengan tasbih kifarah. Ya Ustaz, please. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Like, subscribe, share. okey. Nantikan episod yang seterusnya. InsyaAllah.